Saya Abdul Khairul Azri bin Abdul Rahman sebagai pegawai psikologi daripada Pusat Pembangunan Kerjaya dan Alumni, Pejabat Hak Ehwal Pelajar Alumni, TNC HEPA. Bersama saya, yang saya nyatakan sebentar tadi, Encik Nik Zulkamal pada selaku pegawai psikologi kanan daripada Seksyen Aktiviti Pembangunan Pelajar, dan Puan Ros Haimas binti Kamaruzaman, penolong pegawai psikologi daripada Seksyen Kaunseling Pejabat HEPA. Semua kami Pejabat HEPA. Cuma kami daripada berlainan saluran lah. Tetapi kami masih lagi berada di cakap grade S lah, yang mana akan berkongsi, akan bergabung berkaitan dengan program pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan betul masuk kepada slide yang pertama. Untuk slide ini mungkin Puan Aimas boleh bantu kot, ataupun alright. Untuk makluman bersama, program kita pada hari ini akan berkongsi berkaitan dengan soal selidik DAS 21, soal selidik PHQ 9, soal selidik GHQ 12. Dan akhir sekali ada tips kesejahteraan mental. Dan untuk makluman bersama, ada yang pernah dengar kot rasanya berkenaan dengan DAS, dan ada yang sebaliknya. Untuk makluman bersama, DAS ini adalah merupakan salah satu instrumen ataupun kaji selidik berkaitan dengan depression, anxiety, stress scale. Sebab kita kadang-kadang kita tak tahu keadaan kita macam mana, nampak okey secara fizikal, tetapi kita lupa sebenarnya kita tercedera dalam emosi kita sebenarnya, khususnya dalam rutin kerja harian kita lah. Itu berkaitan dengan DAS. Kemudian kita juga akan berkongsi dengan para peserta sekalian, iaitu berkaitan dengan PHQ, iaitu singkatan kepada Patient Health Questionnaire. Yang ini akan dikupas nantilah. Cuma nak cerita secara general, ini di antara topik-topik yang akan kami kupaskan bersama dengan para peserta. Dan yang terakhir sekali adalah GHQ, merujuk kepada General Health Question. Jadi di antara 3 soal selidik ini, dia akan menggambarkanlah keadaan diri kita, tahap keparahan ataupun tahap kecederaan emosi kita. Kita tak nak bercakap tentang orang lain. Kalau saya di sini akan bercakap tentang diri saya sendirilah. Untuk makluman bersama berkenaan dengan depression, anxiety, stress ni semua ada pada diri kita sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat syurga sekalian. Benda ni semua ada pada diri kita. Jadi di sini saya akan perkenalkan tentang soal selidik depression, anxiety, stress. Kita singkatan dia adalah DAS. DAS ni telah digunakan pakailah oleh seluruh di hospital-hospital, di seluruh agensi-agensi counselling, yang mana sebentar lagi ada dalam slide seterusnya kita akan melihat kebolehpercayaan DAS ini. Okey, seterusnya. Baik. Kita akan masuk topik berkenaan dengan DAS. Okey, depression, anxiety, stress. Apa itu DAS 21, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, berkenaan dengan pengenalan. Yang kedua, tujuan pembentukan instrumen dan objektif DAS tersebut dalam kehidupan seharian kita lah. Jadi perkara ni tuan-tuan dan puan-puan, relate kepada keadaan diri kita. Jangan tengok pada orang lain, tengok pada diri kita sendiri. Kita jaga kita. InsyaAllah perkara-perkara macam ni kita akan dapat tengoklah dari sudut keparahan emosi kita. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, pengasas awal kepada DAS, kita kena share juga dengan tuan-tuan dan puan-puan agar tak adalah terkejut kata DAS ni mari daripada mana, tiba-tiba datang terus ke dan sebagainya. Jadi benda macam ni lah yang kita akan kongsi sebentar lagi. Yang ketiga, yang keempat adalah keberkesanan dalam penggunaan dia, kebolehpercayaan seperti yang saya nyatakan. Contoh simptom-simptom yang kita hadapi dari sudut keparahan emosi. Sebab kita tak sedar benda ni, sebab dia panggil sebagai silent killer. Dia merupakan salah satu barah yang mana kita tak nampak. Ini kata orang cakap penyakit mistik lah. Dalam kategori beginilah penyakit mistik. Dan cara penilaian interpretasi kita lah terhadap DAS tersebut. Okey, ini elemen-elemen berkenaan dengan DAS. Berkenaan dengan PHQ, GHQ sebentar lagi. Okey, Emma silakan. Ke slide yang seterusnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apa itu DAS 21? Okey, DAS 21 sebenarnya mempunyai 21 item yang dibahagikan kepada 3 skala
iaitu kemurungan, kebimbangan dan stres seperti yang dinyatakan. Kemurungan, kebimbangan, stres ni berbeza tuan-tuan dan puan. Melalui 3 skala inilah dia akan mengukur keparahan emosi kita. Cek balik, tengok balik keadaan diri kita bagaimana. Adakah tahap kemurungan aku okey, kebimbangan aku okey ataupun stres aku okey. Tengok balik. Itu di antara berkenaan apa itu DAS. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, sesuai untuk digunakan pada individu remaja dan dewasa yang normal berumur seawal 12 tahun. Kenapa DAS ini disarankan kepada mereka yang berumur seawal 12 tahun? Kerana ketika itu pada usia sebegitulah manusia akan mula orang cakap apa, dari sudut pemikiran mula berfikir tentang masalah yang dihadapi. Kalau kita tengok sekarang ni, kalau di tingkat awal anak-anak kita sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, masa umur 7 tahun, 8 tahun dia tak rasa lagi tentang masalah itu apa, tak tahu pun tentang kehidupan kita, tentang halangan-halangan yang dihadapi. Tapi bermula seawal 12 tahun, orang cakap masa tu dah balik masa tu dia berfikir tentang masalah. Jadi ia disarankan digunakan oleh remaja ataupun dewasa seawal umur 12 tahun. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, DAS ini diselesaikan dalam tempoh 5 hingga 10 minit sebab soalan 21 soalan sahaja, tuan-tuan dan puan. Jadi tak perlu nak fikir banyak. Nanti kita akan tengok contoh nanti bagaimana contoh soalan-soalan yang akan dikemukakan. Sebab dia akan memfokuskan kepada elemen-elemen seperti yang dinyatakan tadilah, 3 skala, kemurungan, kebimbangan, dan soalan tersebut dia akan bermain dalam lingkungan senario kehidupan kita semasa. Jadi kami akan kongsikan sebentar lagi. Perkara yang keempat, setiap soalan mencerminkan gejala emosi negatif. Kenapa soalan ini ditimbulkan? Sebab untuk menzahirkan keadaan dalaman kita secara emosi kita bagaimana. Jadi ia dihasilkan, ditafsirkan, dizahirkan melalui soalan-soalan. Okay, next slide. Puan Emas. So kita dah kenal apa itu DAS, Depression, Anxiety, Stress Scale. Baik, kita kenal dengan lebih dalam tentang DAS. Seperti yang dinyatakan tadi, DAS singkatan pada Depression, Anxiety, Stress Scale. Kita tengok pada huruf D. D merujuk kepada depression, kemurungan. Gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih, yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, hilang minat dalam aktiviti harian. Perkara ini tuan-tuan dan puan tengok pada diri kita sendiri. Adakah aku mengalami situasi sebegini, tiba-tiba mari sedih, tiba-tiba rasa penat. Penat puasa lain tuan-tuan dan puan penat puasa lain. Ini secara tiba-tiba. Kadang-kadang nak datang office tak semangat. Itu merujuk kepada kita mengalami gejala-gejala depression. Kalau anda menghadapi tahap depression yang sangat tinggi, keparahan emosi yang sangat kritikal, anda akan disyorkan untuk bertemu dengan para kaunselor lah, dan juga kepada merujuk kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Kalau dekat UMK, sebentar nanti saya akan share dengan anda lah dengan siapa tuan-tuan dan perempuan boleh merujuk. Sebenarnya perkara-perkara sebegini kita ada dalam diri kita, macam konsep barah lah kanser. Ada dalam diri kita, cuma dia tidak aktif. Tapi keadaan depression sekarang ini, dia sangat bahaya. Kalau kita tengok banyak isu-isu semasa sekarang ini, ada gantung diri, terkejut bangunan dan sebagainya sebab mengalami situasi depression. Kalau situasi dalam tempat pekerjaan tuan-tuan dan puan, mari office stres, mari office kemurungan. Itulah menyebabkan emosi, menyebabkan motivasi sahabat-sahabat kita yang datang ke office ni tidak bersemangat. Dan di situlah timbulnya orang cakap apa? Burnout. Bila datang burnout ni, buat gapo tak jadi barang lah kau dah. Malah kecil Kelantan tuan-tuan perempuan dia jeli sikit kecil Kelantan ni. Itu berkaitan dengan kemurungan. Baik, kita merujuk kepada anxiety, iaitu kebimbangan. Kebimbangan ini melibatkan reaksi kegelisahan atau keresahan yang melampau. Kegelisahan dan keresahan yang boleh teruk boleh menyebabkan gangguan kepada fungsi harian. Sebagai contoh tuan-tuan dan perempuan, kita duduk di office harian, tiba-tiba kita rasa sebel tak kena. Tangan tiba-tiba berpeluh, rasa tak sedap badan, rasa lain macam.
dan sebagainya. Tapi kalau ada simptom-simptom batuk semua tu, itu tanda-tanda gejala-gejala untuk COVID. Tapi yang ni dia datang tanpa kita sedar, sebab kita tak sedar yang kita sedang menghadapi situasi sebegini. Sebagai contoh, kita ada masalah di rumah. Okey, kita ada masalah di rumah, kita merasakan kita dah selesai masalah di rumah. Tapi hakikatnya ia akan terbawa-bawa sebab kerana terlalu bimbang apa yang berlaku. Itu berkaitan dengan penerangan tentang kebimbangan. Jadi cek balik tuan-tuan dan perempuan, aku depression aku bagaimana? Anxiety aku bagaimana? Adakah aku tangan aku suka berpeluh, tiba-tiba badan tak sedap badan, rasa sebut tak kena ni. Biasa hari ni best, hari Khamis nak balik awal, tapi hari ni rasa macam dah duduk lama kat office. Something wrong. Jadi cek emosi kita tuan-tuan melalui DAS. Yang seterusnya, stres. Stres merujuk pada tekanan. Biasa yang kita lalui, staff kita lalui adalah tekanan. Tekanan merujuk kepada desakan atau tekanan yang dihadapi oleh individu berikutan peristiwa yang berlaku kepada seseorang individu. Okey? Jadi perkara-perkara beginilah tuan-tuan dan puan yang akan menyebabkan motivasi kita jadi down. Level motivasi kita berada pada tahap yang paling rendah. Inilah menyebabkan kecederaan emosi kita. Jadi elemen 3 skala ini iaitu dinamakan depression, anxiety, stress. Perkara-perkara ini akan menjerumus ke arah keparahan emosi kita, menyebabkan kita tidak akan mengalami kesejahteraan mental. Sebab benda ni silent killer tuan-tuan dan perempuan. Kalau luka di tangan dia nampak, luka di dalam orang tak nampak. Tapi tengok-tengok orang cakap dah bunuh diri, na'udzubillah min zalik lah tiba-tiba bunuh diri, buat sesuatu yang di luar jangka. Benda ni tanpa kita sedari. Ia sangat bahaya. Jadi perkara ni tuan-tuan dan perempuan, kalau ada masa, terluang, tolonglah ambillah ujian ini untuk mengukur. Untuk makluman bersama dengan keadaan orang cakap IO 4.0 ni kan, IAT 4.0 ini, macam-macam boleh kita dapatkan instrumen ni. Melalui app pun boleh, melalui pergi ke klinik pun boleh dan sebagainya. Baik, kita teruskan. Tadi saya jelaskan tentang stres, peristiwa yang berlaku pada seseorang. Manakala skill terakhir adalah pengukuran alat lah, yang mana untuk mengukur keadaan diri kita. Baik, di dalam DAS ni tuan-tuan dan puan-puan, sahabat syurga sekalian, insyaAllah di bulan Ramadan, berkata bulan Ramadan ni, ada aroma-aroma bawaan syurga semua. Skala pemarkahan akan merujuk kepada 1 hingga 5. Kita tengok pada nombor 1. 1 merujuk kepada DAS yang menggunakan skala pemarkahan di antara 0 hingga 3. Dia senang je dalam DAS ni tuan-tuan dan puan. 1, 2, 3, 4. Baca soalan, letaklah. Aku sebagai contoh, aku rasa suram hari ini. 1, 2, 3, 4. Itu sebagai contoh. Tapi tak ada soalan macam tu tuan-tuan dan puan. Sebentar lagi kita tengok soalan tersebut. Letaklah 0 ke, 1 ke, ataupun 2 ataupun 3. Okey. Yang kedua, skala 0 merujuk menggambarkan pernyataan yang tidak langsung menggambarkan keadaan klien. Maknanya aku mengumpat sebagai contoh tak. Mana letaklah skala 0. Aku mengumpat gini, ada kod. Letaklah skala 2 ataupun 3. Itu sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bagi skala 1 pula mewakili pernyataan yang sedikit atau jarang-jarang menggambarkan keadaan diri klien. Yang ni orang lain tak boleh tengok pasal diri kita tuan-tuan. Kita sendiri yang dapat rasa. Sebab keadaan diri kita, kesihatan kita, fizikal ke, mental ke, emosi ke, kita yang tahu keadaan diri kita. Cuma spesifik penyakit, keadaan bagaimana itu yang kita kena kenal pasti, sama ada akan mengalami kemurungan yang melampau, stres yang tinggi, itu melalui DAS tuan-tuan dan perempuan. Okey, skala yang kedua, menggambarkan pernyataan yang banyak atau kerap kali menggambarkan keadaan diri klien. Yang ni, skala ni saya akan lagi best apabila kita tengok soalan, baru kita akan relate dengan skala-skala sebeginilah. Cuma ini saya nak nyatakan kepada semua rakan-rakan yang di luar sana, berkenaan dengan DAS, dia ada kenyataan dan skala pemarkahan adalah melalui penggunaan angka 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Dan yang kelima, mewakili pernyataan yang sangat banyak ataupun biasa berlaku pada diri kita. Pada yang tahap 5 ni, pendek kata, hari-hari lah berlaku pada diri kita. Maknanya setiap hari itu berlaku dalam keadaan diri kita. Sebagai contoh, datang office tak semangat.
Okey, sentiasa ada tak semangat. Jadi letaklah skala 5. Baik Aimas, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Jadi inilah yang seberingkas saya rasa mungkin tuan-tuan di luar sana dapat tahu kot, dapat mengenal pasti, dapat kenal tentang apa itu DAS. DAS instrumen je sebenarnya, tetapi dia nak mengukur dalaman kita. Baik, kita tengok kepada skala kemurungan. Yang ni best sikit kita punya slide, yang lain best juga sebenarnya, bukan kata tak best. Merujuk kepada keadaan diri kita. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, sahabat syurga, tengok pada diri kita. Check balik. Sebelum saya masuk ke skala kemurungan, 7 item yang diukur, skala kebimbangan, 7 item yang diukur. Sebab perkara-perkara ini, inilah yang akan kita hadapi, yang telah dihadapi. Yang pertama, dysphoria. Skala kemurungan 7 item yang diukur. Yang pertama, dysphoria. Dysphoria ni tuan-tuan dan puan-puan merujuk kepada perasaan kita yang tak puas hati. Cek balik. Kita ni berpuas hati ataupun tak puas hati ataupun suka cari masalah. Cek. Ini di antara item-item simptom-simptom ciri-ciri yang ada dalam diri kita. Kalau ada ciri macam ni, maksudnya kita sudah mengalami gejala-gejala kemurungan. Okey, kita tak test lagi tau. Tapi benda tu dah ada. Yang seterusnya dalam dysphoria ini juga menggambarkan kegelisahan, boleh menjerumus kepada kesusahan ataupun kemerosotan keadaan diri kita. Makin lama kita rasa makin susah. Nak datang office pun susah. Jam biasa lalui datang office yang MKPC sebagai contoh, melalui jam dan sebagainya. Kita rasa okey sebelum ni, tiba-tiba sejak 2 menjap sebab menghadapi masalah konflik keluarga dan sebagainya, kita merasakan jam ini keterlaluan. Walhal perkara itu perkara biasa sahaja. Ini pun merujuk kepada gejala-gejala kemurungan yang sedang kita alami. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, di antara tanda-tanda dysphoria ialah mood swings kita. Ini okey, tiba-tiba berubah. Baik, tiba-tiba jadi pemarah. Tiba-tiba terjadi emosi. Ini di antara simptom-simptom yang perlu kita tangani agar ia tidak memakan diri kita. Apabila masuk memakan diri kita ni tuan-tuan dan puan-puan, dia menggambarkan keadaan kita uncontrol lah. Jadi menyebabkan kita rasa okey tapi orang akan nampak pelik, kenapa dia ni pelik sangat? Sebab keadaan diri kita kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, saya dapat merasai keadaan diri saya, kesusahan dan sebagainya. Tetapi penilaian pengamatan tentang diri saya adalah digambarkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Kita dapat tengok sahabat-sahabat kita mengalami situasi ini. Okey, di antara tanda seterusnya berkenaan dengan dysphoria ni tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mula merasa cepat marah. Ini di antara tanda-tandanya. Kalau cek balik, kalau aku cepat marah, cek. Bukan kita nak kata kita nak judge anda mengalami dysphoria, tidak tuan-tuan dan puan. Tetapi kita nak membantu, merawat. Setidak-tidaknya kita mencegah daripada kita mengalami gejala-gejala keparahan emosi yang sangat parah lah. Dan yang seterusnya, perubahan dalam selera. Biasa kita selera makan, tiba-tiba tak ada selera langsung dah. Okey. Kalau selera yang orang pregnant tu lain cerita tu cerita lain tu, berkenaan dengan perubahan orang cakap apa? Perubahan hormon. Itu cerita lain. Ini merujuk tentang perubahan dalam selera. Tiba-tiba hari ni nak keluar makan bersama, okey. Esok rasa tak boleh, tak nak keluar dah. Yang masalah keuangan tu lain cerita lah. Yang ni dia berlaku secara drastik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cek balik, semak balik keadaan diri kita. Adakah aku mengalami simptom-simptom itu? Okey. Yang seterusnya, dia akan berlaku pada dalam diri kita berkenaan dengan dysphoria ini adalah masalah tidur. Biasa kalau kita tidur pukul 10.30 malam tu kita dah tidur dah. 11 malam kita dah tidur dah. Tetapi kalau pukul 12, 1, 2, 3, 4 pagi tidur sedar, maksudnya kita mempunyai simptom-simptom kemurungan, dysphoria. Okey, saya tidak meletakkan menilai anda sebagai mengalami dysphoria, tetapi ini merujuk kepada tanda-tanda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila cegah sebelum ia lebih parah. Sebab tu kita namakan tajuk pada hari ini adalah kesejahteraan mental. Tambah pula PKP sekarang ni kan, sepatutnya yang nak pergi apa? Solat tarawih, dah tak boleh solat tarawih dah. Sebenarnya perkara-perkara yang berlaku pada diri kita tuan-tuan puan,
ada hikmah di sebaliknya. Mungkin Allah takdirkan perkara ni berlaku pada kita adalah merupakan salah satu ujian untuk kita. Mungkin 2 minggu lepas ni mengenal tahu kita dah PKPP ke, tak mustahil perkara-perkara yang akan berlaku pada diri kita. Nak ceritanya ada sesuatu hikmah yang berlaku pada kita. Khusus sebagai contoh berkaitan dengan masalah tidur tak dilah, kita tengok nak merujuk kepada dysphoria. Saya tidak menilai anda. Ini adalah tanda-tanda. Saya banyak tekankan sebab risau sebenarnya, takut orang nanti kecam saya. Azli kata aku ni alami dysphoria. Tidak. Ini adalah tanda-tanda. Jadi mohon tengok balik cek balik. Sebab orang tak boleh cek kita. Diri kita sendiri yang boleh yang semak tentang keadaan diri kita. Yang seterusnya tanda-tanda dysphoria. Yang terakhir ialah susah untuk fokus. Bos dah bagi task. Okey. Kita sebagai seorang staf sokongan ke, staf pelaksana ke, bos dah bagilah, tiba-tiba kita hilang fokus. Kita tiba-tiba jadi lost. Ini pun merujuk pada tanda-tanda. Untuk mengesahkan adakah anda mengalami kemurungan ini, jadi silalah isi ataupun jalani ujian depression, anxiety, stress skill ini. Okey, itu berkenaan dengan ciri-ciri dysphoria. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan, putus asa. Putus asa ni merujuk kepada cepat putus asa. Jadi tengok pada diri kita. Contoh kalau kita sebagai seorang pekerja di UMK khususnya, kita buat satu kerja tiba-tiba kena marah sikit lah oleh bos, tiba-tiba kita marah, bukan marah sangat pun tuan-tuan dan puan, just bertegas. Tetapi kita menganggap itu sebagai satu kemarahan yang melampau, menyebabkan kita berputus asa. Ini pun merujuk kepada tanda-tanda kemurungan kita. Seterusnya, penurunan nilai diri. Penurunan nilai diri ni tuan-tuan puan, kita merasakan diri kita dah rasa tak berguna dah sebenarnya hidup ni. Rasa aku ni jadi suami yang tak bagus dah. Isteri yang tak sesuai, yang tak bagus dah. Anak yang durhaka dan sebagainya. Ini yang paling bahaya tuan-tuan puan. Bila anda dah menimbulkan satu stigma yang negatif dalam diri kita, akan menyebabkan kemurungan kita pada tahap yang sangat membimbangkan. Okey, yang seterusnya, kutukan diri tuan-tuan dan puan. Kutukan diri ni, Allahu Akbar. Yang ini kita boleh tengoklah keadaan diri kita. Biasanya ia berlaku pada golongan wanita, jangan marah pula golongan wanita Dia merasakan diri dia, okey, ini soal tentang berat badan sebagai contoh. Pada asalnya dia merasakan okey je berat badan dia, tapi apabila mengalami simptom-simptom dysphoria sebentar tadi, dia merasa sekejap, aku rasa aku besar ni. Maaf tuan-tuan dan puan, bukan nak menggigit sesuatu, tidak. Ini sebagai contoh realiti yang berlaku. Maaflah, mungkin kadang-kadang bahasa saya yang saya gunakan ini tidak sesuai, tapi saya nak gambarkan biar nampak lebih jelas. Padahal dia nampak solid dia dengan keadaan berat badan, tetapi apabila tengok cermin, dia merasakan diri dia macam, kenapa bertambah lebar sangat diri aku ni? Dan merasakan aku rasa hodoh lah, pakai-pakai ini sebut tak kena. Banyak mengutuk diri sendiri. Aku tak guna, aku rasa tak perlu hidup dalam dunia ni. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Okey? Tengok, cek balik. Adakah anda pernah mengutuk diri? Adakah aku pernah mengutuk diri? Saya pernah mengutuk diri satu ketika dahulu. Tetapi ketika itu nasib baiklah jumpa kaunselor. Saya nak cerita pada diri saya, dia pernah berlaku pada diri. Apa yang saya nyatakan pada tuan-tuan dan puan berkenaan dysphoria hinggalah sampai ke kutukan diri ini, elemen-elemen ini pernah saya lalui. Bukan kata-kata tak lalui, kaunselor tak lalui. Tak. Kami kaunselor, kami manusia biasa. Bukan berada di makam yang tinggi, tak ada. Kami manusia biasa sahaja. Mengalami, ada emosi, ada perasaan dan sebagainya, mengalami. Cuma kami merujuk kepada individu-individu yang sepatutnya kami rujuk. Kami nampak di situlah. Baik, yang seterusnya kurang minat ataupun penglibatan. Okey, individu yang mengalami simptom ini biasanya kalau kita dalam konteks bekerja ni, suka berkurung di dalam bilik, suka mengasingkan diri dalam bilik, tak suka bersosial. Suka duduk dengan keadaan, kalau laptop lah, PC lah, gadget lah. Tak suka main. Ini akan memarahkan lagi keadaan fizikal kita, emosi kita tuan-tuan. Menyebabkan satu ketika kita akan nampak pisau itu sesuatu yang sangat cantik. Sesuatu yang menyeronokkan. Yang paling parah, apabila jari kita terluka, anda suka melihat titisan darah. Itulah yang akan menyebabkan anda akan mula tengok dekat nadi anda. Itu yang berlaku sekarang, kes-kes bunuh diri dan sebagainya, toreh nadi dan sebagainya. Ini di antara simptom-simptom inilah yang berlaku. Sebabnya kurang minat dan pelibatan. Kalau individu itu terlibat dengan aktiviti-aktiviti, sebagai contoh kita buat program sebegini, ada persoalan diajukan,
ada interaksi, ada communication di antara kita, inilah yang akan membantu kita, tuan-tuan dan puan-puan, mengelak daripada berlakunya gejala-gejala kemurungan ini. Tengok balik tuan-tuan dan puan, cek balik diri kita. Kalau aku ada simptom itu, ia sangat bahaya untuk diri kita, bukan setakat diri kita sahaja tuan-tuan dan puan, bahkan keluarga ahli keluarga kita. Jangan sampai satu masa nanti kita akan mengalami situasi halusinasi, skizofrenia, yang mana kita akan nampak anak kita ni macam benda lain. Sehingga kita mengambil pisau dan membuat sesuatu yang di luar jangka. Bahaya sangat tuan-tuan dan puan. Itu kepentingan DAS. Baik, yang seterusnya, kita namakan yang seterusnya anhedonia. Anhedonia ini tuan-tuan dan puan ialah merujuk kepada ketidakupayaan untuk merasakan keseronokan. Sekiranya benda ni berlaku dalam tempoh 2 minggu ataupun berpanjangan, kita tak rasa best. Okey, sebelum ni kita datang kerja, kita enjoy, suka sangat. Sebab apa? Ada sahabat-sahabat, ada rakan-rakan yang boleh mendorong kita, saling melengkapi di antara satu sama lain, tidak mengumpat dan sebagainya. Inilah yang kita nak sebenarnya. Tetapi apabila menghadiri sesuatu pekerjaan atau tempat kerja, kita merasakan rasa macam pelik hari ini. Tak seronok, tak best. Ini tanda-tanda yang sangat bahaya. Cek balik tuan-tuan puan. Okey, sebagai contoh yang saya boleh kongsikan di sini. Dalam perlakuan kita seharian, okey, kita buat gapo-gapo sekalipun, sekadar buat sahaja. Just syarat. Bos suruh buat, angkat. Okey, sebagai contoh, print sesuatu dokumen, simpan dalam file dan sebagainya. Sebelum ni kita rasa enjoy, seronok buat kereta kerja dan sebagainya. Tetapi kali ni kita sekadar buat sebab bos suruh. Ini tanda-tanda yang sangat bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Ini dinamakan sebagai anhedonia. Okey. Yang ni biasa, simptom ini biasa diguna pakai oleh para kaunselor lah dan juga psikiatris. Yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, inersia. Inersia ni merujuk kepada kecenderungan untuk tidak melakukan apa-apa ataupun tak berubah. Dia akan merasakan diri dia berada di satu kelompok keseorangan. Okey, anhedonia ni dia tak buat sesuatu. Nak kata buat, tak buat. Buat, tak buat. Sebagai contoh kalau saya datang office, duduk atas kursi, buka PC, main phone, buat kerja. Sekadar buat kerja sahaja. Okey? Dan perasaan kita ketika itu tak ada apa-apa perasaan pun, sekadar buat sahaja. Okey? Dan kadang-kadang perkara-perkara inilah yang akan menyebabkan keparahan semakin lama, semakin melebarlah, mengganggu kesihatan mental kita. Baik, itu di antara 7 item yang diukur melalui kemurungan. Nanti sebentar lagi tuan-tuan kami akan share dengan anda semua soalan-soalan merujuk kepada perkara-perkara inilah. Jadi insya-Allah setidak-tidaknya perkara ini dapat membantu kita lah, khususnya dalam bulan Ramadan yang berkat ini. Baik, kita tengok pada skala kebimbangan. Skala kebimbangan pun merujuk kepada 7 item yang diukur. Yang pertama, rangsangan autonomi. Rangsangan autonomi ini adalah merupakan salah satu sistem kawalan sebahagian besarnya bertindak balas tanpa kita sedar. Yang mengawal dari sudut jantung kita, degupan jantung kita, tentang sistem pencernaan kita, kadar pernafasan kita tiba-tiba normal, tiba-tiba jadi cepat dan sebagainya. Saya bagi contoh dekat macam ni lah kalau merujuk kepada rangsangan autonomi. Pernah jumpa anjing tak? Anjing. Nampak anjing, kita lari ke kita nak pergi tepuh anjing tu? Tepuh tu maksudnya melalui hadapan dia lah. Kalau kita ni hebat kan? Biasanya kalau saya lari lah. Itu kita panggil sebagai rangsangan autonomi secara tiba-tiba. Okey. Biasanya kalau ada situasi macam ni, itu merujuk kepada skala kebimbangan. Sebab dia akan fokus kepada pinggan kita akan rasa bimbang. Okay, aku lalu depan anjing, kita kena kekoh. Okay, kalau aku lari ke, dia hambat. Jadi sebetulnya ini merujuk tanda-tanda kebimbangan, merujuk kepada item rangsangan autonomi. Baik, yang seterusnya, kesan pergerakan otot kita. Tiba-tiba otot kita akan mula menjadi kejang. Ini tiba-tiba ini merujuk kepada kebimbangan. Tangan kita mula, sebagai contoh macam ni, menggenggam di antara satu sama lain. Sebab tak kena, tangan berpeluh, picit sana, picit sini. Tiba-tiba picit leher dan sebagainya. Kita rasa tak selesa badan. Merujuk kepada ada sesuatu yang kita bimbangkan. Baik, yang seterusnya, kebimbangan situasi. Yang ni biasa berlaku kepada mana-mana manusia lah. Khususnya kalau saya staff ni sendiri pun kadang mengalami situasi ini. Bukan kata tak alami. Situasi bagaimana kita mengajukan satu program sebagai contoh, kita risau bagaimana melibatkan tentang penyertaannya, bagaimana pandangan orangnya, sebab kita manusia ni banyak
berfikir negatif kepada sahabat-sahabat kita. Ini yang paling bahayalah dalam keadaan diri kita sebagai tuan-tuan dan puan. Jadi dahlah orang tu mengalami situasi kebimbangan dah, keparahan kebimbangan dah. Tambah pula dengar pula disebut nama padahal Azri. Bila sebut nama Azri tu, Azri ngumpatlah pasal aku dan sebagainya. Menambahkan keparahan kebimbangan situasi. Baik, yang seterusnya tuan-tuan dan puan, pengalaman subjektif yang mencemaskan. Pengalaman subjektif yang mencemaskan ni merujuk kepada situasi-situasi sebagai contoh teruslah, sangat subjektif ni. Sebagai contoh, saya gambarkan dari sudut elemen fizikal kita lah. Kita cuba tengok satu ketika dahulu kita merasa kita sangat solid badan kita, sebagai contoh. Tapi sekarang ni kita merasakan badan kita semakin sedikit gempal, dan pengalaman inilah yang menyebabkan kita rasa susah hati, aku kena kontrol makan, aku kena pergi gym, aku kena buat apa-apa sahaja supaya aku kembali ke zaman kegemilangan aku ketika dahulu, khususnya berkaitan dengan keadaan diri sebenarnya. Itu menyebabkan kebimbangan. Kalau perasan, tengok diri kita, tengok sahabat-sahabat sekeliling kita, tuan-tuan dan puan, tengok ada tak situasi-situasi mereka ini mengalami situasi begini. Tak saya makan lagi ni, buat apa tak saya makan? Sebab takut gemuk. Itu yang sangat bahaya, itu merujuk kepada kebimbangan. Ada ketika yang sangat bagus, sebab tu DAS ini merujuk kepada dia ada skala dia, tuan-tuan dan puan. Dia ada tahap rendah, tahap sederhana. Saya mengalami situasi DAS. Kita panggil nama terus depression, anxiety, stress tu, kita panggil singkatkan DAS. Saya mengalami situasi begitu. Sama ada parah ataupun tidak melalui pengukuran skala inilah. Baik, itu di antara item yang digambarkan melalui kebimbangan. Yang seterusnya, skala tekanan, tuan-tuan dan puan-puan, stres ini merujuk kepada kesusahan untuk rehat. Kita dah bagi rehat dah. Kita dah bagi work from home dah, kerja pada rumah. Tetapi kita rasa macam susah nak rehat. Mungkin work from home bukan peluang untuk kita menyalahgunakan situasi tersebut. Tidak, tuan-tuan. Work from home ni adalah untuk kita mencari keberkatan kita sebenarnya. Okey, ia bergantung kepada niat kita sebenarnya. Tetapi nak cerita biasa kalau work from home ni, ketika inilah laptop sentiasa terbuka. Tapi pada masa yang sama kita juga mengerjakan urusan-urusan di rumah, tanggungjawab kita di rumah. Tetapi di sini menggambarkan kesusahan untuk berehat adalah kita ada masa ketika itu tetapi kita rasa macam sesuatu yang lain. Yang ni akan digambarkan melalui persoalan-persoalan. Dia susah nak royak ni tuan-tuan. Bila alami ni, insya-Allah kita akan tahu. Bila kita buat sesi kaunseling nanti tuan-tuan, insya-Allah kita akan dapat gambarkan, kita tahulah keadaan diri anda bagaimana. Yang seterusnya, rangsangan saraf kita. Rangsangan saraf kita ni menyebabkan kita akan jadi kejang. Tadi otot kan, yang ni kaitan dengan saraf kita, tiba-tiba kita akan jadi kabur mata. Okey, mata kita tak berapa nampak. Pergerakan kita mula ada Parkinson tahap rendah, tiba-tiba menggeletar dan sebagainya. Ini merujukkan kita, menandakan kita dah mengalami gejala-gejala tekanan. Senang kecewa atau gelisah. Hak ni biasa berlaku lah. Buat kerja sikit, bos tegur sikit je, terus kecewa atau gelisah. Cepat sebenarnya kalau ikutkan pada orang lain, sebagai contoh Azri A. Azri A, bos tegur Azri A ni, sebagai contoh dia kata tadi saya lah. Bos tegur Azri A ni merujuk kepada Azri yang okey, dalam keadaan tekan yang okey. Azri, mana proposal tak hantar lagi? Saya menyatakan, bos tak apa, nanti saya akan siapkan. Mana tiada perasaan kecewa. Azri B merujuk kepada situasi yang kecewa. Mana proposal yang saya hantar tadi? Hati kita mula ada rasa lain dah. Rasa soalan bos marah aku dah. Maknanya situasi Azri B ni merujuk kepada senang kecewa atau gelisah. Kena marah, kecewa lah tu. Tiba-tiba gelisah, nak ganas, sebab tak kena. Ini tanda-tanda kita menghadapi tekanan. Yang seterusnya, overreactive. Kadang-kadang kita melebih-lebih kadang-kadang kita keadaan diri kita ni. Padahal tak perlu risau pun, tak ada benda pun. Kita yang melebih-lebih. Situasi tak ada pun menyatakan benda tu nak segera, tak ada pun. Tetapi kita tak boleh ni, kena buat ni, bos marah ni. Kita yang melebih-lebihkan keadaan tu menyebabkan berlakunya situasi yang tidak sepatutnya. Overreactive. Itu tanda-tanda kita mengalami gejala tekanan. Yang seterusnya, saya tidak nampak yang seterusnya apa ni? Kurang sabar telak saya ni. Merujuk kepada diri kita. Jadi benda ni semua, elemen-elemen negatif ni semua tuan-tuan dan puan, menggambarkan keadaan diri kita
situasi das kita berada pada tahap yang sangat tidak baik lah sebenarnya. Das tetap ada. Kalau di sini mungkin saya boleh kongsikan sebelum Puan Aimas boleh ke kita punya slide yang seterusnya. Pada masa yang sama ingin saya kongsikan kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke klinik, pusat kesihatan universiti, mungkin nak cek dari sudut kesihatan secara fizikal, kecederaan secara fizikal, sesama dan sebagainya, itu kita nampak pada masa kasarnya. Tetapi kalau masalah gejala das ini, tuan-tuan dan puan-puan, ia sangat merumitkan sebab ia adalah merupakan silent killer yang boleh menyebabkan kerosakan kepada fizikal kita, menyebabkan kehancuran kepada keluarga kita. Baik, kita lihat kepada objektif. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan, adakah saya terlalu laju ke ataupun bagaimana? Nak feedback lah juga daripada tuan-tuan dan puan-puan. Rasa syok sendiri pula bercakap ni tuan-tuan dan puan-puan. Puan Aimas, mungkin ada nak tambah apa-apa tak Puan Aimas sebelum kita masuk ke objektif kita punya das ni? Mungkin yang lain, rakan-rakan yang lain, sahabat-sahabat syurga yang lain mungkin boleh turut serta berkongsi ke dan sebagainya. Masa kita masih ada. Panjang lagi masa kita. Sebelum saya teruskan, ada tak mungkin saya kena recheck juga. Saya tak boleh syok sendiri, bahaya. Saya kena mendapat tambah baik daripada tuan-tuan dan puan-puan. Silakan tuan-puan, ada tak nak tanya ke setakat ni? Ini tanda-tanda juga sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kena check mana ni das ni. Tak ada dua saja Okey, baik, kita terus kepada objektif kita. Objektif kita untuk mengajukan das ini tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk mengenal pasti aspek gangguan emosi. Okey, tadi dah cerita dengan lebih detail dah tentang simptom-simptom. Sebenarnya das ni adalah nak check je, bukan kena operation benda tak ada. Nak check dari sudut aspek gangguan emosi kita. Setengah tu orang cakap gangguan sihir, gangguan benda luar dan sebagainya. Ini pun benda ni bercampur sebenarnya tuan-tuan. Okey, bila emosi kita terganggu, tambah pula kalau ikutkan elemen-elemen yang mistik ni pula macam-macam lah boleh berlaku. Tak nak menyentuh tentang elemen mistik yang itu kita serahkan kepada yang pakar. Ini tentang gangguan emosi. Itulah das sebenarnya. Yang seterusnya, tuan-tuan dan puan, contoh bagi gangguan emosi adalah untuk menilai tahap kemurungan, kegelisahan atau tekanan. Cek balik kalau tangan cepat berpeluh, kita rasa badan kita rasa tak sedap badan, sakit leher, lenguh badan, tiba-tiba rasa nak demam, rasa nak pitam, kena buat das. Sebelum tu kena pergilah PKU dulu Cek dulu mana tahu kita ni ada darah tinggi ke, darah rendah ke dan sebagainya. Baru kita cek untuk das. Das ni ada dalaman kita. Baik, yang seterusnya tujuan untuk kita menentukan pelbagai gejala utama kemurungan dan kegelisahan, memenuhi standard kecukupan psikometrik yang ketat dan mengembangkan diskriminasi maksimum antara skala kecemasan depresi. Jadi melalui das inilah kita akan dapat tahu gejala-gejala utama kemurungan. Apabila kita buat das, okey, kita akan buat sesi kaunseling. Sebab kita akan cuba kenal pasti. Kita akan bina rapport dengan klien kita. Kita akan merujuk tanya apa yang dihadapi minggu lepas, 2 minggu lepas ataupun 3 minggu lepas yang lalu. Kita akan tengok apa yang berlaku pada diri dia. Dan di sinilah bantuan-bantuan dari sudut sokongan moral yang akan kita berikan. Sebab kalau di UMK, sudah pastinya kalau di UMK kita ada kaunselor di HR tu sendiri di HRD sendiri, jadi boleh rujuk pada kaunselor. Tapi kami di HEPA, para kaunselor lebih kurang 4 orang ni, sebab kami pun dibahagikan kepada saluran yang berbeza, tapi dengan kepakaran ilmu yang kami ada, kami akan sumbangkan selagi mampu. InsyaAllah selagi ada 4 kudrat ini, kami akan cuba memberikan yang terbaik. Okey, baik, yang seterusnya boleh mendefinisikan keadaan emosi secara terperinci, secara klinikal dan dapat melepasi kemurungan kebimbangan. Jadi 3 elemen inilah das akan yang mengukur. Sebab 3 elemen inilah yang akan menyebabkan seseorang individu itu melakukan sesuatu di luar jangka. Okay, next slide Aimas. Tersasul lah. Ni tak ada antara tanda-tanda kegelisahan sebenarnya ni. Bom mengalami situasi ni. Untuk das, untuk makluman tuan-tuan dan puan, saya dah buat das melalui aplikasi. Biasanya kalau boleh kita buat das ni tuan-tuan dan puan, sekali setahun lah kita tengok balik. Sekali tahun biasanya nak merujuk. Tahun lepas saya dah buat das dalam melalui aplikasi. Setakat itu
dalam keadaan keparahan emosi yang stabil lah. Ada ketika tak stabil. Kita pun manusia biasa juga. Baik. Tadi kita dah cerita tentang DAS, perincian, ini sejarah perkembangan DAS. Sejarah pun kita kena tahu juga tuan-tuan dan puan, tak adalah tiba-tiba DAS ni muncul dari mana-mana, tiba-tiba mazhab mana dan sebagainya. Yang ni ada sejarah dia. Mungkin di sini saya akan bacalah tentang sejarah perkembangan DAS. Dicipta oleh Peter Lovenborn pada tahun 1995. Mungkin ketika itu dah ada perkara sentuh-sentuh begini berlaku. Biasanya berlaku kes suicide lah. Suicide. Biasa perkara ini berlaku kepada mereka-mereka yang tidak berpegang teguh kepada agama, mempunyai iman yang nipis lah. Dan versi asal DAS mempunyai 42 item, banyak soalan-soalan sebelum ni. Manakala DAS yang telah diubah suai dan dipendekkan mengandungi 21 item sahaja. Mana-mana ini telah dikupas, telah digubal dan sebagainya dan dibawa ke Malaysia. Dia jadi 21 item saja dan diguna pakai. Kalau pergi ke hospital mana-mana pun, DAS inilah, DAS 21 ini yang akan digunakan oleh mana-mana kaunselor di hospital ataupun di mana-mana agensi kaunseling. Yang seterusnya, DAS yang mengandungi 21 item telah diadaptasikan kepada bahasa Melayu untuk kegunaan rakyat Malaysia. Yang seterusnya, alat ujian DAS digunakan sebagai pengesanan awal kesihatan mental selain dapat dikenal pasti melalui pemerhatian dan juga komunikasi. Kadang-kadang apabila kita menjalani sesi kaunseling bersama dengan klien kita, kita dapat jangkakan individu tersebut mengalami situasi DAS inilah. Sebutkan contoh, kalau datang tu kenapa tiba-tiba aku datang sini, tiba-tiba tak tahu mana ada something wrong. So kita akan bagi DAS inilah terlebih dahulu. Maknanya biasanya kalau mana-mana klien yang pernah jumpa saya, kita akan bagi DAS terlebih dahulu sebab kita nak tengok dari sudut tahap keparahan emosi mereka. Kalau tahap keparahan emosi mereka dalam keadaan yang stabil, insya-Allah kita akan bawa bincang dalam sesi kaunseling tersebut isu-isu yang menyebabkan dia hadir kepada sesi kaunseling. Baik. Bagi kaunselor, alat ini dapat digunakan sebagai petanda awal yang perlu dirujuk jika diperlukan. Macam saya nyatakan tadi lah, saya dah guna awal-awal lagi sebagai proses awal lah nak pasti. Takkanlah kita nak, kalau tak buat benda ni tuan-tuan dan puan, tiba-tiba datang klien jumpa kita, tiba-tiba kita terus dengan sesi kaunseling bina repo, explore tentang dia punya pengalaman dan akhirnya kita tanya lain, dia jawab lain. Ini pun sesuatu yang sangat membimbangkan. Kita tanya, dah makan ke belum? Sebagai contoh, kita tanya dah makan ke belum? Rasa mari baru lepas makan, kita sedap tempat tu. Ini sangat ketara sebenarnya tuan-tuan dan puan. Ini gejala-gejala bagi saya sangat parah lah. Okey. Dan lagi satu tuan-tuan, mungkin di sini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan lah, ada peluang yang diberikan ini. Kebanyakan kalau kita tengok sekarang ni rakan-rakan kita, ini saya merujuk pada diri saya. Satu ketika dahulu saya mengalami situasi DAS ini. Orang tanya, Azri, bila nak hantar assignment? Sebagai contoh, bila nak hantar proposal? Saya menjawab benda yang, saya tidak menjawab soalan tersebut. Sebaliknya saya belik nak rakyat bui. Itu diri saya suatu ketika dahulu. Tapi apabila kita jumpa kaunselor, kita rujuk kepada pakar dan akhirnya perkara-perkara itu, situasi itu dapat diatasi. Alhamdulillah. Baik. Seterusnya, DAS digunakan untuk mengesan tahap depression, kemurungan, anxiety, merujuk pada nama tadilah DAS tersebut tu. Seterusnya dikembangkan oleh pengkaji di Universiti New South Wales, Australia. Mana dibangunkan di sana. Itu di antara sejarah. Mungkin Puan Aiman kita ke slide yang seterusnya. Baik. Seperti yang saya nyatakan di awal sebentar tadi, kebolehpercayaan. Inilah di antara kebolehpercayaan DAS yang telah digunakan pakai, yang orang kata soho-soho sangat digunakan di hospital mana. Benda ni boleh didapati di dalam Google dan sebagainya. Kebolehpercayaan DAS untuk melihat tahap kebimbangan, kemurungan, tahap dan jumlah skor daripada ujian DAS. Bekali kebolehpercayaan bagi ujian ini dianggarkan menggunakan Alpha Chrome Baca. Yang ni rasanya dah biasa kita gunakan dalam buat thesis ni. Rasa kebimbangan, skala kemurungan ni berada tahap peratus yang sangat tinggi, kebolehpercayaan yang sangat tinggi. Jadi tak boleh kita nak takwilkan lagi dah tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya DAS ini memang sememangnya telah digunakan pakai di seluruh Malaysia, hospital, klinik ke mana-mana agensi seperti yang saya nyatakan. Okay, next. Aimas. Baik.
Ini di antara 3 artikel pembuktian keberkesanan DAS. Maknanya boleh rujuk kepada Dr. Google kita. Yang ini di antara saya ambil lampiran-lampiran surface yang kita ambil saja untuk gambarkan DAS ini sebenarnya dah ada dah artikel pembuktian yang merujuk DAS ini boleh diguna pakai. Okey, seterusnya Pak Emas. Baik, penilaian interpretasi. Dalam DAS dia ada 21 soalan. Soalan merujuk kepada kemurungan, kebimbangan dan juga stres. Jadi di antara penilaian dalam soal jawapan yang akan kita berikan nanti merujuk kepada 3 elemen inilah. Kalau kita tengok sikit ada kemurungan, kebimbangan, tekanan. Banyak kali saya tekankan perkara sebab saya nak kaitkan. Dan mungkin kalau ada yang baru masuk ni merujuk untuk makluman tuan-tuan dan puan, DAS adalah singkatan daripada depression, anxiety, stress. Okey. Kalau lepas ni kalau jumpa dengan saya tuan-tuan juga dengan Puan Aimas ke, jumpa dengan Cik Nik Zulkarman ke, mana-mana kaunselor sekalipun. Okey, apabila kami menyatakan tentang DAS, ia merujuk kepada tentang kesejahteraan mental. Sebut DAS merujuk kepada kesejahteraan mental. Baik, kita lihat kepada kemurungan depression. Normal. Biasanya pemarkahan ini kita akan jumlah daripada, kita ada 21 soalan. 21 biasanya kita akan darab dengan 2. Sebagai contoh, 21 didarab dengan 2 kita akan dapat 42. Tuan-tuan lihat di sini, kalau 42 ni merujuk kepada berada di tahap yang mana tuan-tuan? Maknanya dia sangat teruk. Jadi yang tu kami akan kongsikan apabila anda ingin berjumpa dengan kami. Cuma saya boleh gambarkan secara keseluruhan, ini adalah di antara penilaian ataupun interpretasi yang boleh kami kongsikan. Kalau keadaan kemurungan normal 0 hingga 9 sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kebimbangan yang normal 0 hingga 7 sahaja. Tekanan manakala tekanan pula 0 hingga 14. Maknanya merujuk kepada interpretasi kehidupan yang selesa. Kita mengalami keadaan emosi yang sangat baik. Dan kalau sekiranya ada sahabat-sahabat ingin mendapat pandangan pendapat, ketika inilah pendapat ia sangat bernas. Sebab dia keadaan-keadaan yang sangat baik. Sebab tu saya nyatakan tadi, DAS ini dialami oleh semua peringkat. Seawal usia 12 tahun lah. Okey. Cuma parah ataupun sebaliknya. Baik, kita tengok dalam kategori ringan. Ringan kalau dapat markah 10 hingga 13, okey, itu dalam kategori ringan. Yang seterusnya anxiety 8 hingga 9, kategori ringan. Stres 15 hingga 18 dalam kategori ringan. Merujuk kepada dalam kehidupan kita ni tak ada apa-apa masalah pun. Apa yang berlaku pada kita, kita jadikan ia sebagai satu motivasi yang baik untuk kita. Kalau kita kena tegur dengan bos, kita mengambil benda itu sebagai satu motivasi untuk aku menambah ilmu yang bermanfaat lah pada diri aku. Okey, ini berada elemen ini. Baik, kita tengok penilaian pada depression yang sederhana. Depression yang sederhana ini merujuk kepada 14 hingga 20. Manakala anxiety 10 hingga 14, stres 19 hingga 25. Merujuk kepada harus mencari pengetahuan mengenai pengurusan mental. Pendek kata, bila pada tahap sederhana kita nak cegah awal-awal, kalau COVID penularan wabak yang teruk ni, kena buat PKP. Kalau yang ni, cegah awal-awal, dapat tahu awal-awal, carilah mana-mana kaunselor yang kita merasakan kita selesa dengannya, ataupun mana-mana pakar, ataupun mana-mana doktor untuk membantu kita. Ataupun mana-mana psikiatris lah. Dia boleh membantu kita. Bantu bukan kata bagi obat, bagi panadol, tak. Kita bantu dari sudut pengalaman perkongsian. Sebagai contoh, buat apa kat hari ni? Sebagai contoh tak. Okey dapat lain macam murung macam ini. Itulah. Sebenarnya manusia ni dia suka sharing. Tapi sharing ni dibertukar menjadi ngupak. Tu bahaya lah ni dalam situasi kita lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini pun kena cek juga dalam DAS. Baik, kita tengok pada tahap yang sangat bukan sangat teruk maaf tuan-tuan dan puan. Teruk 21 hingga 27 bacaan dia. Kemudian kebimbangan 15 hingga 19. Mana tahap stres yang paling teruk 26 hingga 3. Bacaan ini markah ini didarab dengan 2 tuan-tuan dan puan. Saranan perlu berjumpa dan berbincang dengan kaunselor untuk mengurus kesihatan mental dengan lebih positif. Hak ni tuan-tuan dan puan, boleh nyatakan, saya nyatakan kalau saya menasihatkan supaya kena jumpalah mana-mana kaunselor ataupun mana-mana individu yang boleh membantu kita, sebab ini akan menyebabkan anda
mengganggu urusan seharian anda lah sebagai seorang ketua keluarga ke, ahli keluarga ke, sebagai seorang staff ke, di antara yang depression, anxiety, stress ni, kita risau dari sudut depression yang sangat tinggi. Ada yang mengalami stres yang normal dan mempunyai depression yang sangat tinggi. Ini pun bahaya yang perlu kita rujuk individu ini kepada agensi-agensi berkaitan lah, ataupun individu berkaitan. Baik, kita tengok pada keadaan sangat teruk. 28 dan ke atas, tuan-tuan dan puan-puan. Sahabat-sahabat syurga sekalian, kalau sangat teruk ni 28 ke atas ni, inilah yang menyebabkan adanya individu berada di atas bangunan. Menampak darah tu mengalir suatu keseronokan. Senyumannya pun senyuman bukan keikhlasan yang hadir. Senyuman sinis, senyuman yang merujuk kepada keadaan diri macam sebab tak kena. Kalau bahasa maaflah tuan-tuan puan-puan, mungkin bahasa kasar sikit daripada saya kot. Kita nampak dia macam ada seolah-olah dah menjadi macam GILA lah. Ibarat macam tu dah. Kita tak salahkan mereka begitu. Tetapi mungkin disebabkan kerana beberapa minggu kebelakangan itu berlakunya sesuatu. Inilah yang kita perlukan sokongan memberi kepada mereka, sokongan kepada mereka. Bila tengok sangat teruk ni tuan-tuan puan, kalau tahap kemudahan depression ni, yang ni kalau di atas bangunan ni biasanya kalau kaunselor tak hebat ataupun pemujuk itu tidak hebat, dia akan menyebabkan individu tersebut akan tujuh bangunan. Okey, itulah kalau kita tengok sekarang ni, kalau bunuh diri dan sebagainya, maka penal dan sebagainya. Maknanya merujuk kepada tahap yang sangat teruk lah, depression yang sangat teruk. Ini perlu, kadang-kadang bila kes macam ni tuan-tuan dan puan, kita akan refer, kalau kami di UMK, kita akan rujuk kepada kaunselor akan refer kepada host PKU, kita tengok tahap, kita akan jalani sekali lagi DAS, sekiranya perlu mendapat khidmat bantuan, kita terpaksa refer. Kita tu merujuk kepada pihak bertanggungjawab lah, kalau kita kat sini, mungkin merujuk kepada pihak doktor lah yang berpengalaman yang merujuk kes ini. Dia ada cek dari sudut fizikal dan mental DAS ni. Kita cek dan tidak mustahil tuan-tuan dan puan akan terus ke psikiatris lah. Tak mustahil. Baik, kalau tengok dari sudut kebimbangan pula, berada 20 dan ke atas, stres 36 ke atas, sangat teruk, menggambarkan wajiblah ni berjumpa dan berbincang dengan kaunselor serta kena bincang dengan psikiatris lah jika perlu. Maknanya jumpa dengan klien tersebut, okey, awak ni keadaan lagu ni nampak keadaan bila kita bercakap dengan individu ni tuan-tuan puan, dia kena ada tomak ninah dia. Dia tak boleh kecek ni gila, dia tak boleh kita tuan-tuan puan, bahaya. Dia menambahkan keresahan, menambahkan stres dia. Setengah ni yang berlaku dalam keadaan diri kita tuan-tuan puan, ada segelintir sahabat-sahabat kita ni yang boleh bergurau dengan perkataan-perkataan yang agak tak comel dengar kita dengar. Bahasa Natal ni tak ada masalah bagi yang mental. Okey, bagi yang cepat koyak ni tuan-tuan puan. Inilah dia ada dalam simptom-simptom DAS ni. Bahaya. Kita tak sedar sebab tu dia panggil silent killer. Bagi kita niat biasa je, tapi bagi penerimaan dia tu, dia baca tu sangat teruk. Sebab kita tak salahkan kita, tapi kita kena berhati-hati dah dalam komunikasi. Sebab manusia ni berbeza-beza penerimaan dia bagaimana, sebab kita dibesarkan dari keluarga yang berbeza, senario yang berbeza, situasi yang berbeza tuan-tuan dan puan. Okey, seterusnya Puan Aimas. Baik, contoh inventory DAS. Inilah soalan-soalan dia tuan-tuan dan puan. Nombor 1 sebagai saya bacalah sikit nombor 1, saya rasa susah untuk bertenang. Cek balik, tidak pernah ke, jarang ke, kerap ke, sekali kerap. Cek balik pada diri kita tuan-tuan dan puan. Tengok pada diri kita. Ada tak benda-benda tu pada kita? Kalau ada kerap kali, bulatkanlah kerap kali. Nanti kita akan darabkan dengan 2 tuan-tuan dan puan. Ini antara contoh-contoh, saya rasa saya tak perlu baca soalan kot tuan-tuan. Sebab benda ni ada di dalam Google. Kita akan, mungkin insyaAllah Puan Aimas ataupun mungkin pihak universiti kita boleh kongsi kot slide ini kepada para peserta program kita pada hari ini lah. Setidaknya ilmu bermanfaat ini menjadikan salah satu pengalir pahala kita pada akhirat kelak, insyaAllah. Baik, seterusnya Puan Aimas. Okey, ini di antara rujukan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan, sahabat syurga sekalian, dapatkan ujian DAS. Okey, nombor 1, tengok sini boleh lakukan ujian DAS. Nombor 1 secara atas talian, iaitu melalui sesawang www.ramlimusa.com. Ramli Musa adalah merupakan salah seorang pensyarah jugalah yang
membangunkan sistem ni untuk mengukur keadaan keparahan kesihatan mental kita. Yang kedua, yang ni biasa saya ada dalam app saya. Saya boleh kongsikan juga bersama dengan tuan-tuan dan puan. Aplikasi yang telah disarankan oleh pihak KKM, DAS 21. Boleh apps, tengok apps dalam phone kita masuk dan hasil keputusannya beginilah, stres stroke 15. Yang ni dia terus keklik lah tuan-tuan dan puan. Jadi kita tahu teruslah. Dan siap ada interpretasi lagi. Serangan ini tidak mengesahkan status kesihatan mental anda. Anda boleh merujuk kepada pihak yang berkaitan seperti doktor, pakar psikologi, konselor atau mana-mana pihak yang berkaitan. Maknanya bila dapat keputusan ni jangan awak duduk diam pula tuan-tuan puan. Tak suruh pakai glamping pun, tak nak glamping buat ni. Okey. Hal ini jumpa dengan individu yang sepatutnya. Sebab kita mengalami situasi-situasi begini tuan-tuan puan. Ingat, sakit ini sakit yang kita tak nampak. Sekali sakit dia akan terus menenggelamkan institusi kekeluargaan kita tuan-tuan puan. Bahkan akan merosakkan diri kita di mata keluarga, masyarakat juga di mata negara sendirilah. Baik, ini perkongsian di antara yang boleh saya kongsikan tentang rujukan-rujukan yang boleh kita ambil. Seterusnya Puan Aimas. Baik, selesai tentang DAS. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan ke, persoalan ke, ataupun mungkin nak share sedikit apa yang berlaku pada diri kita ni, tanda-tanda ni. Mungkin kita tidak judge anda. Kami akan cuba mencari satu kenyataan, satu jawapan supaya tidak menyakitkan hati. Itulah di antara kadang-kadang komunikasi sangat penting tuan-tuan sebab kita tak tahu keadaan bagaimana. Tetapi kita cuba berikan yang terbaik. Mungkin setakat ini sebelum saya teruskan kepada PHQ, dan PHQ ini akan dikongsikan oleh sahabat saya daripada Puan Aimas, Puan Rosh Haimas binti Kamaruzaman, penolong pegawai psikologi di section counselling. Dia akan sambunglah untuk slot yang seterusnya. Setakat ni untuk DAS tuan-tuan dan perempuan, ada sebarang pertanyaan, perkongsian ke? Mungkin di sinilah di antara platform yang boleh kita kongsikan dengan sahabat-sahabat di luar sana. Kalau rasa ilmu ni bermanfaat, kita pakat share. Kalau rasa ilmu ni tak ada guna dan sebagainya, sebab saya rasa setakat ni ilmu ni yang saya guna bergunalah kan. Kalau tak berguna ni, saya tak tahulah, itu penilaian pada diri sendiri, kena cek diri sendiri. Setakat ni tuan-tuan dan perempuan, mungkin ada penambahbaikan tak untuk DAS ni tuan-tuan dan perempuan? Silakan kita bukalah kepada audiens. Okey, nampaknya masing-masing mengambil berada dalam keadaan zon yang paling selesa. Kami beranggapan fahamlah tentang DAS, dan nasihat saya untuk DAS ni tuan-tuan dan perempuan, tolong ambil ujian ini bagi mengukur kesejahteraan mental kita, tengok keparahan emosi kita sejauh mana dah, parah ke tak parah. Dengan keadaan sekarang ni kita kerja kan, dengan tempoh COVID-19 sekarang ni, PKP lagi, tekanan bos atas lagi, tekanan daripada staf sokongan lagi dan sebagainya. Macam-macam berlaku dalam situasi kita tuan-tuan dan puan. Jadi atas kita lah. Cuma kalau saya mengambil jalan yang mudah, iaitu kita berkomunikasi dengan semua orang. Kita just proceed sahaja, apa yang bos buat sahaja. Sebab nak menjalani kehidupan yang tenang, yang bahagia, yang tak ada apa-apa tekanan. Okey? Puan Aimas, mungkin saya telah serahkan kepada Puan Aimas kot. Dah habis 1 jam bercakap ni. Silakan Puan Aimas untuk soal selidik Passion Health Questionnaire. Silakan. Okey, terima kasih Cik Azri untuk penerangan yang sangat jelas saya rasa. Okey, seterusnya kita masuk kepada soal selidik seterusnya, Passion Health Questionnaire PHQ 9. Okey. Okey, ni saya ceritakan secara ringkas saja. PHQ 9 ni, dia direka oleh Robert L. Spitzer, Janet dengan rakan-rakan mereka di Columbia University. PHQ 9 ni dia instrumen, dia macam DAS juga, tapi dia soal selidik saringan awal. Orang kata saringan awal untuk penyaringan, mendiagnosis, pemantauan dan mengukur keseriusan kemurungan. Maknanya kalau DAS, dia mengukur 3 benda, kemurungan, anxiety dan tekanan. Tetapi PHQ pula, dia mengukur hanya kemurungan. Dia fokusnya hanya kemurungan sahajalah. Okey. PHQ ni dia direka berdasarkan kriteria kemurungan yang ada dalam DSM-4
Sekarang dia DSM 5 dah. Okay, dia director berdasarkan memang DSM 4 lah. Okay. BHQ ni juga dia mengukur segala gejala kemurungan yang dalam 2 minggu yang sebelumnya. Okey. Seterusnya, kita terus kepada interpretasi dia. Kalau dalam skor normal, 0 hingga 4, dia memberikan pendidikan tentang kemurungan. Maknanya dia just, mungkin dia kena tahu kemurungan tu apa, simptom dia apa. Kalau ringan, 5 hingga 9, mungkin dia kena menjalani sesi counselling secara berkala ke. Sebab kadang-kadang mungkin dia mungkin minggu ni tak teruk, tapi 2 minggu lepas tu mungkin lagi teruk. Sebab tu dia kena berkala. Okay, kalau sederhana teruk dan sangat teruk, 10 hingga 14, 15 hingga 19, 20 hingga 27, mungkin kita akan merujuk dia kepada PKU ataupun hospital untuk saringan seterusnya lah. Sebab kita tengok mungkin makin teruk ke macam mana. Okay, ni contoh inventory PHQ. Dia macam tas juga, dia ada 4 skala Likert, 0, 1, 2, 3 yang macam tidak pernah, beberapa hari, lebih daripada seminggu, hampir setiap hari. Ni dia ukuran dia lah. Okay, saya tak pergi ke 9 bidang ni. Okay, PHQ ni dia fokus dia memang kemurungan. Dan ni lebih kurang macam 9 ni dia mengenai satu kehilangan minat dan keseronokan dalam melakukan sesuatu. Contoh, kalau dulu kita berminat macam novel. Tiba-tiba bila kehilangan minat ni, dulu yang kita suka baca novel tu semua, kali ni jadi macam tak best lah. Macam tak suka dah baca novel. Tu mungkin tanda-tanda juga. Okay, kedua, kita merasa tertekan atau tidak harapan. Dia mudah sangatlah ke stres. Ni sikit pun, kena buat kerja banyak sikit pun, dia rasa stres. Lepas tu tidak ada harapan ni, contoh, bila sesuatu yang dia nak, contoh dia nak siapkan, target dia nak siapkan kerja dia 3 hari. Tapi tiba-tiba, dia siap lambat. Lepas tu dia betul dia cepat rasa, aku ni tak berguna lah, aku ni bukan pekerja yang bagus lah. Itu contoh, cepat rasa dan mudah, tak ada harapan. Okay, kesukaran tidur ni macam mungkin malam-malam dia nak tidur tu, nak boleh kelelap mata tu mungkin dia banyak fikir. Ataupun ada juga setengah orang dia tidur, terlalu bila tidur nak bangun tu susah. Tu mungkin tanda-tanda kemurungan lah. Dalam PHQ dia nilai benda ni lah. Okay, 4, dia akan merasa keletihan atau kekurangan tenaga. Maknanya dia akan mudah rasa letih dan cepat rasa. Contoh pagi dia okey, tiba-tiba tengah hari tu dia dah rasa letih. Tiba-tiba dia rasa letih, buat kerja sikit pun, dah rasa penat lah, aku tak ada mood lah. Okey, seterusnya dia akan selera makan. Selera makan kadang-kadang mungkin dia akan rasa makan banyak, tiba-tiba nak makan, kata pagi tadi makan dah, tengah hari makan pula. Cepat lapar. Ataupun dia dua situasi lah, ataupun dia kadang-kadang dia akan hilang selera makan terus. Dia tak lalu makan lah, inilah, itulah. Okey, seterusnya, rasa seperti kegagalan tu atau bahawa anda telah kecewa keluarga atau diri anda. Maksudnya dia rasa dia keseorangan. Dia kesunyian, orang kata lonely. Orang kata dia rasa diri dia tu dia macam tak berguna untuk keluarga, untuk diri orang lain. Dia rasa apa dia buat semua tak bagus. Apa dia buat macam tak dihargai. Lepas tu, nombor 7, kesukaran menumpukan perhatian. Contoh benda simple sekalipun, contoh tengok TV. Macam berita. Maksudnya dia tak faham pun apa berita tu bagi tahu. Tu macam dia tak fokus saya nak fokus, dia tak tahu perhatian dia tengok TV. Orang kata muka ni wajah tengok TV tapi dia masih kosong ya tengok TV je. Okey. Seterusnya bergerak atau bercakap secara perlahan-lahan atau bercakap terlalu laju ataupun gelisah. Tu pun mungkin simptom dia juga. Contoh dia cakap tu cakap terlalu laju sampai orang tak faham apa dia cakap apa. Ataupun dia cakap lambat dan orang kata tidak berhenti. Dia macam tak fokus, dia tak tahu dia nak cakap apa. Okey, nombor 9, dia berfikir awak akan lebih baik mati. Contoh dia rasa diri dia, aku rasa aku ni tak berguna, baik aku mati. Lepas tu dia akan ada idea untuk mencederakan diri.
Okey, ni dalam 9 benda ni memang inilah yang akan dinilai dalam PHQ. PHQ ni biasa kita di sekolah ada guna berbeza DAS. DAS dia lebih meluas, tapi PHQ ni dia sebab dia fokus satu saja kan. Mungkin dia penggunaan dia tu kurang lah sikit. Tapi dia diguna pakai lah. Okey, ni memang orang kata inventory je lah PHQ 9 ni. Dia ada 9. Contoh nombor 1, sedikit minat atau keseronokan untuk melakukan kerja-kerja. Maksudnya dia macam saya beritahu tadi, dia dah hilang minat untuk buat yang benda yang diminat buat sebelum ni. Nombor 2, berasa murung, sedih atau tiada harapan ni. Kita tengoklah, orang kata macam Cik Azri bagi tahu tadi, kita tengok dia sejauh mana keparahan dia. Okey, kalau dia tanda kosong mungkin sedikit saja. Kalau 3, dalam setiap minggu, setiap hari tu dia rasa macam ni, okey, mungkin tu memang kita kena, kena teknik awal lah. Macam mana, okey, mungkin aku ni kena merujuk seseorang. Dia tak boleh, kalau dia, once kita rasa kita ada rasa tak seronok dengan diri, kita memerlukan sokongan sosial untuk maju. Kalau kita simpan dalam diri, benda ni akan simpan lama-lama bahaya. Sebab itulah diwujudkan semua ni, PHQ, Didik, DAS, PHQ dan DHQ untuk menilai semua ni. Saringan ni bila kita jawab, kita sendiri jawab, kita bagi orang yang jawab, kita dapat kesan awal. Maksudnya pengesanan awal. Orang kata saringan awal lah untuk melihat apa yang tidak kena dalam diri kita. Ayat simple dia gitulah. Okey, seterusnya saya pergi kepada DHQ. DHQ 12. Okey, kalau PHQ 9, DAS 21, sebab dia 21 soalan. Kalau PHQ pula 9, maknanya dia 9 soalan. Okey, kalau GHQ 12, maknanya dia 12 soalan saja. Okey, kita menunjukkan GHQ ni, dia lebih general lah. Okey, dia dibangunkan di England sebagai instrumen saringan juga untuk, dan cuma GHQ ni dia mengenapasi gangguan psikologi. Dia untuk orang dewasa saja. Kalau DAS dengan PHQ, kita boleh tengok kepada bermula remaja sehingga dewasa. Tapi GHQ dia lebih pada orang dewasa. Okey. GHQ juga dia mengukur, dia just apa kata gangguan psikotik secara minor saja. Dan dia tak ukur lah non-psikotik ni, yang contoh yang skizofrenia apa semua tu dia tak ukur lah. Dia just ukur yang orang kata yang ke arah simptom, yang ke arah gangguan mental lah. Tapi tak yang berat tu. Okey, GHQ ni dia orang kata dia sesuai untuk semua peringkat umur remaja, tapi memang tidak sesuai untuk kanak-kanak lah. Okey, seperti mana yang Cik Azri bagi tahu tadi lah, kenapa tidak sesuai kanak-kanak? Mungkin kanak-kanak tu tidak tahu membaca, ataupun dia masih belum, pemikiran dia tu belum, orang kata macam Cik Azri tahu tadi, belum sampai, orang kata tak fikir lagi apa tu masalah, tak tahu lagi kan. Dia dalam remaja baru sesuai. Lepas tu orang kata GHQ, orang kata bermula remaja tu baru timbul rasa, orang kata ketidak mencari identiti diri, tidak puas hati. Yang tu kita boleh kena pasti melalui ni lah apa problem dia sebenarnya. Okey, versi asal GHQ ni dia 60 item. Lepas tu dia berbeza, dia banyak. Selepas 60 item, orang kata biasalah kita akan buat tambah baik kan. Daripada 60 kepada 30, lepas tu 28, 20 dan last kali 12. 12 ni yang diguna pakai hingga sekarang lah. Okey, fokus utama GHQ ni ketidakupayaan dalam menjalankan fungsi normal dan kemunculan fenomena baru dan menyedihkan ni. Maknanya ketidakupayaan ni macam kita dah rasa burn out macam Cik Aziz sebut tadi. Burn out untuk melakukan contoh kerja tu, kita dah rasa macam tak boleh buat, dah rasa macam fed up, mudah rasa ni, mudah rasa tak bersemangat. Kemunculan fenomena baru ni mungkin dia baru lepas melalui kehilangan ke, kita kena tengok dia keparahan dia tu sejauh mana. Kalau dia parah sejauh mana untuk kita rawat dia, kata intervensi apa yang sesuai untuk seseorang tu. Okey, seterusnya GHQ.
Okey, ni contoh soalan JSQ lah. Dia ada 12. Dia just sebut, dia just know secara general saja. Kekurangan tidur kerana risau. Kalau tinggi lebih, sangat lebih dari biasa. Okey, kalau sentiasa merasa tertekan ni, tengoklah kata skala dia tu teruk ke tak teruk kan. Dia ada langsung ke kurang dari biasa, lebih dari biasa ke. Okey, lepas tu boleh menumpukan perhatian kepada apa saja yang dia buat. Ni kita memang tengok pada perhatian dia tu lah. Kalau dia macam tak boleh tumpu, maknanya dia tekan kata lah secara langsung. Kalau dia boleh tumpu, maksudnya dia okey lah. Okey, rasa yang anda memainkan peranan yang berguna dalam banyak perkara ni. Tadi kita tengok, tadi kan macam beritahu dia sejauh mana dia rasa peranan dia dalam diri dia, rasa dia tak berguna kepada kawan-kawan dia. Lepas tu nombor 5, masalah dia tu dia dapat hadapi ke tak. Okey, merasa mampu membuat keputusan tentang sesuatu ni, tengok contoh. Kadang-kadang dia selalu bergantung kepada seorang itu nak buat keputusan, dia kena tanya kawan-kawan dia ke, mak ayah dia ke. Okey, lepas tu nombor 7 ni rasa tidak dapat mengatasi kesukaran masalah ni. Mungkin dia ada masalah walaupun benda tu kecil pun dia rasa dia tak boleh nak selesaikan. Dia rasa dia tak tahu nak buat macam mana. Okey, rasa cukup gembira atas segala hal yang difikirkan. Contoh apa yang difikir tu, dia rasa aku happy lah. Kadang-kadang kalau aku tak gembira lah. Yang ni kita tengoklah melalui diri kita ke macam mana dapat menikmati kegiatan harian anda. Contoh harian macam aktiviti harian, kerja, balik kerja, buat kerja rumah apa semua, pergi jogging ke apa semua. Tiba-tiba dia rasa tak fun dengan benda tu. Lepas tu merasa tidak gembira atau sedih ni. Tengoklah, dia situasi dia yang mana? Gembira ke sedih? Kalau dia rasa tidak gembira, dia selalu sedih. Maksudnya secara langsung. Kalau dia gembira, secara langsung. Kalau dia tidak gembira, dia akan sangat lebih dari biasa. Kelahiran kepercayaan pada diri sendiri, maksudnya kat sini memang kita tengok. Kita ni kepada diri sendiri tu, kita percaya ke tak? Kita boleh lakukan sesuatu tu macam mana? Kalau kita rasa hilang kepercayaan, mungkin kita rasa memang hilang kepercayaan dari diri saya ni, mungkin kita ke tanda 4. Kalau saya tak adalah, mungkin 1. Gitu. Kalau memikirkan diri anda seorang yang tidak berguna, ini selalu fikir selalu fikir ini tidak berguna, mungkin ke tanda 4. Yang tu kalau dia asyik tanda 4 je semua, tu maknanya dia tinggi lah. Macam kalau dia tinggi, maksudnya tahap dia, gangguan psikologikal dia tu mungkin rasa perlu diberi mendapat menjumpa bantuan dengan ini. Okey, saya rasa GSQ dengan GSQ ni beza dia, GSQ ni memang dia secara general je. Dia general, lepas tu dia just bagi tahu tengok gangguan minor je lah. Kalau GSQ dia lebih merujuk kepada kemurungan sahaja. Kalau DAS dia 3 benda. Kata macam Cik Azli dah bincang tadi, 3 kemurungan, anxiety dengan tekanan. Okey, itulah beza 3 ni. Tapi semua 3 ni kita boleh saringan awal lah untuk apa yang gangguan masalah emosi tu, untuk kita tahu apa yang berlaku dengan diri dan apa yang kita perlu buat dengan diri kita. Sebab kita tak boleh simpan semua yang dalam diri, rasa ni sebab mungkin akan lagi teruk. Okey, saya rasa itu sajalah kongsian dari saya KSQ dengan GSQ. Kita boleh masuk kepada 10 tips kesejahteraan mental lah. Kita ada nak tanya soalan. Mungkin gini Puan Aimas, ada nak tambahan sikit lah daripada Puan Aimas berkongsi sebentar tadi. Terima kasih Puan Aimas atas perkongsian tentang GSQ dan juga PHQ. Maknanya sesuatu yang sangat menarik lah tuan-tuan dan perempuan. Boleh ikuti kita punya soal selidik ini untuk sama-sama kita pakai ambil lah sebab benda ni
free je pun, tak berbayar berapa. Cuma yang berbayar semasa konsultasi nantilah bila jumpa di kaunselor luar memang kena bayar. Kalau kaunselor. Tapi bila kita ada kaunselor dalam UMK, gunakanlah khidmat mereka untuk bantu kita supaya diri kita berada dalam keadaan kesejahteraan mental yang sihat dan kurangkan daripada mengalami kecederaan emosi. Di sini Puan Imas, kita ada soalan. Kenapa soal selidik ini memerlukan responden untuk menjawab soalan berdasarkan situasi ataupun keadaan responden seminggu lepas? Dia macam ni kepada penanya tersebut, biasanya apa yang berlaku dalam minggu ini, sebagai contoh hari ini kita jawab, berlaku minggu, maksudnya bermula semalam, minggu lepas, dia merujuk kepada tindakan apa yang telah kita lakukan sehingga mengganggu-gugat kita punya emosi, tahap keadaan kesejahteraan mental kita. Soalan begini, dia juga menjawab kepada kenapa pihak kerajaan semasa tempoh PKP ni, siapa-siapa yang disuspek dijangkiti COVID ni kena tempoh kuarantin 2 minggu. Konsep dia sama je, konsep dia lebih kurang. Cuma yang ni kita nak tengok keadaan di kita seminggu yang lalu bagaimana. Adakah seminggu yang lalu tu, sebab apabila kita ukur pada hari ini daripada pengalaman yang lalu, dia akan membantu kita dalam penerakaan klien tu sendiri. Kita akan cuba akan cari solusi yang terbaik untuk membantu klien tersebut agar dia terkeluar daripada keparahan ataupun kita merawat dia punya kecederaan emosi. Itulah di antara mungkin jawapan yang boleh saya kongsikan daripada soalan yang telah dikemukakan di dalam ruang meeting chat sebentar tadilah. Dan untuk maklumat bersama juga berkenaan DAS juga GHQ dan PHQ ni, dia 3 beradik ya, mokpok lain-lain je sahaja, tetapi dia punya destinasi adalah untuk kesejahteraan mental kita dan juga keadaan diri kita. Ni ada juga orang PM saya ni, macam dalam rancangan TV pula rasa. Dia tanya, Cik Azri, sahabat syurga tanya, apa mulut renyok tu, dia tanya soalan gitu. Dia tak boleh keluar pada situasi ni. Pesen saya dah nak bagaimana. Bila live begini, tiba-tiba jadi situasi lagu ni dah. Bukan dia antara simptom-simptom DAS, GHQ dan PHQ tidak lagi tu Memang pesen lagu ni dah. Bila live dekat memang ginilah keadaan kita. Orang tak pakai gambar barangkali kot. Nak kata mega tak ada mega dah. Gitulah ibarat. So, Puan Mas, itu saja daripada saya tentang penambahan persoalan-persoalan yang dikemukakan kepada kita sebentar tadi. Dan di sini Puan Emas ada share juga tentang 10 tips kesejahteraan mental. Tadi kita ada kupah bawah kita ada kupah tentang DAS, GHQ, PHQ, rasa masing-masing dah faham kot. Dan harap benda ni boleh hadam teruslah dalam diri kita sebab benda ni ilmu yang bermanfaat yang mana kita boleh kongsikan juga kepada pasangan kita, kepada keluarga kita yang lain agar kita dapat tangani isu-isu gejala kecederaan ataupun keparahan emosi kita. Baik Puan Amel, kita slide yang seterusnya. Yang pertama, tips bagi mengekalkan kesejahteraan mental untuk membantu mencari keseimbangan yang terbaik dalam hidup kita. Yang pertama, ni 10 tip Setiap 10 tip ni tuan-tuan dan puan-puan kita akan perincikan lagi dalam slide yang seterusnya. Ni slide yang disediakan oleh Puan Aimas kita ni. Bagus. Okey, nombor 1, hargai diri anda. Yang tu akan dijelaskan nanti. Saya akan baca secara random sahaja. Yang kedua, menjaga kesihatan fizikal kita biar fizikal kita keadaan paling baik. Yang ketiga, wujudkan sokongan keluarga dan sosial yang kukuh. Yang keempat, jadilah sukarelawan. Yang kelima, belajar menangani stres. Kalau sebelum ni duduk perak yang stres dari diri kita, belajar tangani. Tangani tu dia ada cara dia, bukannya main sewenang-wenangnya. Okey? Yang keenam, tenangkan fikiran kita. Jangan cepat gelabah, relax. Biku bak kata penyanyi hok Kelantan tu, jangan press skala beres. Jangan press. Steady go. Okey, beres. Yang ketujuh, tetapkan matlamat yang realistik. Kena ada matlamat hidup kita lah, hidup ni. Kalau saya lah ni umur lebih kurang 36 tahun kan, berapa lagi berbaki umur saya ni untuk saya tetapkan kita punya dalam kehidupan saya. Yang ke-8, tukar rutin membosankan. Buatlah sesuatu yang boleh menyeronokkan. Kita tengok pada slide akan datang. Yang ke-9, elakkan alkohol dan dadah. Saya rasa di peringkat kita tak ada benda-benda gini kot. Kalau ada pun elakkanlah. Kalau dadah ni saya rasa ada. Ada tu merujuk kepada, sebagai contoh kalau klinik kata makan ubat Panadol sekali sehari. Kita makan 3 kali. 3 kali makan. Itu dah berlebihan dadah.
Itu dah jadi penyalahgunaan dadah. Bahaya juga tuan-tuan dan puan. Yang ke-10, sentiasa dapatkan apa saya nampak ni? Dapatkan apa tu? Tak apalah, kita tengok next slide nantilah, minta maaf sebab dia ada gangguan di situ. Okey, seterusnya nombor 1. Lepas ni saya akan berganding dengan Puan Aimah. Saya ambil nombor 1, Puan Aimah ambil nombor 2. Sebab kita nak fair. Biar kita punya program kita ni nampak lain pada lain sikit lah. Nombor 1, hargai diri. Yang pertama, elakkan mengkritik diri sendiri. Tu paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Jangan tengok cermin kritik diri sendiri. Bahaya, tak boleh. Tengok cermin sebaliknya, kita akan buat comel aku hari ni, hebat aku hari ni. InsyaAllah dia akan memberi satu motivasi untuk kita mengelakkan daripada terjerumus dalam das sebentar yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, rawat diri anda dengan kebaikan dan rasa hormat. Bukan perih ni tuan-tuan dan puan-puan ni. Ni semangat ni rasa ni. Rawat diri anda dengan kebaikan dan rasa hormat. Maknanya cek balik, muhasabah lah kalau dalam konteks Islamik kita. Muhasabah diri kita, gapo kebaikan yang aku buat dah, gapo yang sebaliknya yang telah aku lakukan, kita muhasabah diri kita. Yang ketiga, cara menyedari kelemahan dan kekuatan diri. Cek balik, aku lemah mana, kuat mana. Tu janganlah bertambah lemah, jangan bertambah kritik. Kalau aku kuat, janganlah bermegah-megah. Maknanya kita saling melengkapi. Hidup ni dalam keadaan kesempurnaan, keseimbangan. Yang seterusnya, penerangan tentang hargai diri ialah gilap diri dengan kemahiran atau pengalaman baru secara berterusan. Cabar diri kita di sini tuan-tuan, belajar macam baru-baru ni yang dijelaskan oleh Puan Wan ni tentang ISO. Saya cabar diri saya sendiri walaupun saya S, saya belajar diri saya untuk ni pun S juga dah dalam library. Tapi nak cabar diri saya supaya saya tambah ilmu ni. Sebab ilmu ni bermanfaat. Satu masa nanti ilmu ni yang akan membantu kita dalam pengurusan pejabat harian kita. InsyaAllah benda-benda ni dia tak rugi mana pun sebab ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu-ilmu sebeginilah yang mengalir apabila kita meninggal kelak lah. Yang seterusnya ada dia nyatakan di sini berteka silang kata sehari, menghadiri kelas tarian. Kelas tarian ni dengan Cikgu Aju lah kalau di seksi kebudayaan ni. Baklah ni katanya Cikgu Aju telah sedang mencari penari-penari di UMK. Bolehlah juga asalkan tidak melanggar di perbatasan agama lah. Bukan kata agama, bukan nak memberi manfaat tidak tetapi saya cuba nak belajar juga menari walaupun keras belajar Cikgu Aju. Baik, yang seterusnya melancong. Ni sama-sama lah yang berlaku dalam kehidupan kita, pergi melancong lah, bawa diri sendiri. Jangan bawa diri sendiri, bawa keluarga bersama. Setidak-tidaknya ia boleh membantu kita merawat emosi kita. Yang seterusnya belajar bermain instrumen atau belajarlah bahasa-bahasa lain. Orang kata benda-benda yang boleh mengalihkan perhatian kita daripada kita jadi kemurungan. Contoh main teka silang kata, main teka-teki bersama dengan anak-anak kita dan sebagainya. Okey, Aimas sambung untuk yang kedua. Aimas, silakan. Okey, yang kedua kita perlu menjaga kesihatan fizikal. Contoh menjaga kesihatan fizikal ni contoh makan makanan yang berkhasiat. Okey, makanan berkhasiat contoh dia ada dalam satu meal tu dia ada sayur, dia ada protein, karbohidrat. Okey, waktu minum air banyak ni contoh kadang-kadang kita semua kata satu botol mineral pun tak habis sehari. Tu mungkin akan kekurangan air dia mungkin akan efek benda lain pula. Okay. Kalau kita minum air yang banyak tu kan dia ada sehari berapa mililiter tu. Okay. Lepas tu senaman secara teratur ni contoh kita tak adalah kata hari ni buat seminggu, sebulan kemudian buat. Dia tak boleh. Patutnya dia kena hari-hari ke dia ada tu. Dalam seminggu berapa hari ke, berapa hari dia senaman ke. Contoh kalau macam Cik Azri dia selalu pergi gym, dia ada petang dia kena pergi gym kan. Tapi dia terasa. Itu pun untuk stamina kesihatan diri lah. Okey, dapatkan tidur yang cukup. Ni pun tidur tu memang penting. Kalau kata tidur, kalau kita tidur lambat, bangun awal. Kalau tidur tak cukup, memang dia akan efek pada diri lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada tips seterusnya. Ya, Muhammad. Terima kasih Muhammad. Yang ketiga, wujudkan sokongan keluarga dan sosial yang kukuh. Yang pertama, orang yang mempunyai keluarga atau hubungan sosial yang kuat pada umumnya lebih sihat berbanding mereka yang tidak mempunyai rangkaian sokongan. Maknanya mulai sekarang ni kalau kita ada simptom-simptom tu, bila kena start bina hubungan dah dengan saing-saing, kena mula baik dengan saing-saing, mula kecek dengan saing-saing agar untuk kita elakkan daripada emosi kita tercedera. Kita takut, kita risau bila kita tak berhubungan dengan saing-saing kita ni, orang sebut nama kita je, orang kata kita beranggap apa orang ngompak pasal kita. Padahal tidak. Walhal orang mengangkat darjat kita sebenarnya. Yang kedua, rancang dengan ahli keluarga dan rakan yang menyokong
atau lakukan aktiviti di mana anda boleh bertemu dengan orang baru seperti kelab, kelas dan atau berkumpulan. Maknanya kita cuba bina rangkaian barulah. Macam saya, macam Puan Aiman yang tadi pergi gym pergi hari-hari pun sekadar untuk sebab kita penat rutin harian kita bekerja dan sebagainya. Jadi kita apa salahnya kalau kita sihatkan keadaan kita, fizikal kita di situ secara tidak langsung membina jaringan bersama sahabat-sahabat baru, tengok abang-abang sahado belakang, dapatkan ilmu baru di situlah. Hal kerja berhenti. Dia secara automatik hilang seketika, tak ada benda dah. So fikir pasal soal tentang kehidupan sosial semasa, keadaan diri kita semasa. Okey, Puan Mas, yang keempat, silakan. Yang keempat, jadilah sukarelawan ni. Maksudnya kita tu masa dan tenaga kita untuk bantu orang lain. Okey, bila kita jadi sukarelawan ni, kita akan buat satu perkara yang berfaedah untuk bantu orang yang memerlukan. Jadi bila kita buat benda tu, kita akan cipta satu momen yang kita rasa, oh aku buat benda ni, ada orang hargai aku. Itu dah buat diri kita rasa, oh sayangi diri sendiri dah. Okey, selain itu, bila kalau kita jadi sukarelawan ni, kita akan bertemu orang baru kita bertemu orang tak kenal. Sebelum ni kita pergi kat kampus, kita kenal kampus tu macam mana, pergi kat sekolah, belajar sekolah macam mana. Bila kita kenal orang baru, kita akan tahu bila kita baik apa semua, bila kita lalui situasi, bila kita orang kata buat sesuatu perkara bersama, kita kenal dia. Okey, lepas tu baru kita tahu, ada orang lain lebih teruk merasa apa yang aku rasa. Kerana kita rasa kita alami masalah tu teruk tak? Bila kita berkenalan dengan orang baru, baru kita tahu, ada lagi orang yang lebih ni. Masa tu barulah kita tahu untuk menghargai diri kita. Lepas tu pentingnya untuk jadi sukarelawan ni, orang kata bukan sukarelawan kadang-kadang tak semestinya. Kalau yang boleh join kelab tu lagi bagus. Orang kata NGO yang buat aktiviti sukarelawan tu lagi bagus. Tapi kalau secara ni pun kita turun orang kata turun pergi join aktiviti yang orang kata kalau paling simple pun kalau tak kita kejiranan tu, kita kalau ada gotong royong ke gitu yang tu pun, kita dah kenal-kenal orang tu, tu pun dah cukup untuk kita lebih rasa apa yang kita buat tu bagus untuk orang lain dan bagus untuk diri kita. Okey. Terusnya, pergi pada tip seterusnya. Betul Tuan Mas. Maknanya jadilah sukarelawan, jangan duduk terpegat dalam bilik sahaja. InsyaAllah ia akan membantu kita. Yang seterusnya perkara yang kelima, belajar menangani stres. Belajar menangani stres, bukan masuk kelas tu ada kelas stres dok kalau gitu Cuba menulis jurnal sebagai usaha mengurangkan tekanan. Apa yang kita rasakan kalau kita seorang yang kreatif, luahkanlah isi hati itu di dalam jurnal kita. Tapi dalam jurnal kita tu kita tapis jugalah, jangan terlalu direct sangat Tapi betul, kita perlu direct, tetapi ada individu iaitu dinamakan sebagai konsultan atau pegawai psikologi yang mana boleh membantu kita. Okey, nampaknya awak mula dah stres awak dah okey dan sebagainya. Ada penilaian di situ. Yang kedua, sentiasa ingat untuk tersenyum dan melihat humor dalam kehidupan kita. Ni tuan-tuan dan puan-puan, senyum ni tuan-tuan dan puan-puan, perkara basic sebenarnya ni. Sebab di antara senyum selain daripada mengurangkan daripada kita stres kita, dia akan menjadikan kita lebih muda lah Kalau hot puan tu lebih cantik, lebih comel, hot atas tu lebih kacak, lebih segak dan sebagainya. Benda ni, senyum ni, sebab kata Datuk Fadilah Kamsah sebab senyum ni lah yang akan menjadikan kita sentiasa, hidupan kita sentiasa ceria. Menyebabkan walaupun dalam hati kita sedih, senyum itulah yang akan menarik kesedihan kita itu melalui senyuman. Tetapi senyuman itu jangan terlalu senyum direct. Orang tu buat joke pun kita senyum. Tu pelik. Bila buat joke kita sengih tak. Itu perkara yang sangat pelik. So kena buat das. Yang ketiga, ketawa boleh meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meringankan kesakitan, melegakan tubuh dan mengurangkan tekanan. Kalau kita tengok sekarang ni ada maharaja lawak dan sebagainya, sains kita buat lawak tu kita suka dan sebagainya, itu dapat mengurangkan tekanan kita. Kita suka. Sebab tu kalau kita perasan tengok siapa ramai yang kita sayang, kebanyakannya orang-orang yang suka membuat lawak. Sebaliknya kita tahu yang pembuat lawak itu adalah seribu luka yang dia perlu tanggung, yang mana dia memerlukan kita. Maknanya dalam kehidupan kita ni, masa yang saya nyatakan tadi, perlunya ada keseimbangan, saling melengkapi di antara satu sama lain. Yang seterusnya, apa yang tulis sini apa poin masa tak rasa, tak nampak sangat. Mengapa tu? Autoriti terhadap diri sendiri. Mempunyai autoriti terhadap diri sendiri. Ya, mempunyai autoriti terhadap diri sendiri iaitu mampu berbuat keputusan diri sendiri. Maknanya tak adalah bergantung harap terus kepada orang lain. Sebaliknya, belajarlah membuat keputusan. Aku buat ni, aku buat das ini adalah untuk kesejahteraan mental aku. Aku buat ni bukan Azli suruh, bukan Puan Aiman suruh, bukan siapa-siapa suruh, bukan Puan Dik suruh, bukan siapa-siapa suruh. Tidak.
Aku buat ni sebab aku nak check. Okey, dan keputusan itu adalah anda sendiri yang lakukan. Okey, seterusnya Puan Emas, tenangkan fikiran. Terus ni tenangkan fikiran ni. Okey, latihan menenangkan boleh meningkatkan kekuatan minda dan pandangan hidup seseorang. Maksudnya, kalau kita selalu buat teknik-teknik yang boleh menenangkan diri, sebenarnya dia sikit sebanyak akan menguatkan diri minda kita sendiri. Maksudnya dia dah, emosi kita dah kurang, kita dah, orang kata dah keluarkan emosi negatif tu, kita cuba tenangkan diri, kita cuba orang kata just enjoy your life, dan kita keluarkan yang negatif-negatif, kita orang kata tolak tepi, kita ambil yang positif saja, dan orang kata cuba penyelidikan juga ada kata melalui meditasi dia dapat membantu untuk bertenang dan meningkatkan konsentrasi. Mungkin kalau yang tak pernah bermeditasi tu mungkin boleh buat meditasi tu, tengoklah sekiranya macam mana. Sekarang kita banyak sumber, Google ada, YouTube ada. Kalau tak tahu macam mana nak buat, mungkin boleh Google, boleh tengok YouTube contoh dan kita cuba apply dalam diri kita. Itu dah satu contoh yang inilah, selain daripada yang kalau ikut yang kita baca Quran apa semua tu, tu pun mungkin yang boleh kita terapkanlah dari diri untuk mengurangkan kecederaan emosi kita lah. Okay, seterusnya kita pergi kepada tips seterusnya. Itu progresnya pada Aimas bermeditasi. Puan Aimas pandai juga bermeditasi tu. Berarti gapa-gapa boleh PM Puan Aimas lah. Dia pandai juga. Dan yang ketujuh adalah tetapkan matlamat yang realistik. Tentukan apa yang anda mahu capai secara akademik, profesional dan peribadi. Mana-mana yang nak sambung ngaji, tetapkan matlamat. Mana-mana yang nak meningkatkan dari sudut profesional diri sendiri, menambahbaikan diri sendiri, silakan. Tiada halangan untuk anda, silakan. Kalau diri saya sendiri, insya-Allah saya cuba perkasakan supaya ilmu-ilmu bermanfaat itu menjadi satu yang abadilah untuk diri saya. Yang kedua, tuliskan langkah-langkah yang anda perlukan untuk merealisasikan matlamat anda. Boleh bercita-cita tinggi asalkan rasa ni panggil plan ni, planning lah ni kehidupan kita. Semua tu tuan-tuan dan puan-puan, sahabat syurga sekalian, untuk elakkan kita daripada mikir masalah-masalah yang lalu. That's why kita buat benda-benda begini untuk membantu kita merealisasikan hasrat kita. Masuk hijau hari ni, aku mari ke UMK bekerja sebagainya untuk mencari rezeki yang halal dan mempunyai rakan-rakan yang baik, hubungan yang baik, supaya aku dah mencapai cita-cita aku, iaitu memberi ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada rakan-rakan yang lain dan juga kepada para pelajar. Yang ketiga, anda akan menikmati rasa pencapaian yang luar biasa dan harga diri ketika anda maju ke arah matlamat. Hak ni tuan-tuan dan puan, dia kena rasa sendiri. Kalau tak rasa sendiri, tak rasa nikmat tu sebenarnya. Mulai sekarang ni, macam mana nak rasai nikmat diri sendiri tu, nak capai satu matlamat sebagai satu menjayakan satu program, cabar diri anda, bina rangkaian, ada hubungan dengan sahabat-sahabat sekeliling, dan jayakan program itu sebagai contoh. Dan insya-Allah anda akan merasai nikmat yang tidak terperi. Silakan Puan Mas untuk rutin yang seterusnya, perkara yang ke-8. Seterusnya kita kepada tukar rutin membosankan ni. Maksudnya kalau contoh walaupun rutin membuat kita lebih dekat dan meningkatkan perasaan sahabat dan kawan, sedikit perubahan dapat menceriakan jadual yang membosankan. Maksudnya memang kadang-kadang kalau ada rutin tu kita akan lebih dekat. Maksudnya kita kata ada kita dah tahu contoh hari ni nak buat ni kita dah susun jadual kita. Tapi kadang-kadang kita boleh tukar jadual tu. Mungkin hari ni aku rasa bosanan untuk buat susun buku dia. Contoh hari ni aku nak buat sesuatu yang kreatif. Mungkin kita boleh buat infografi mengenai sesuatu yang kepakaran kita ada. Okey, tu pun mungkin bila kita dapat explore benda baru tu, kita dah rasa, oh rupanya aku pandai buat benda ni lah. Tu kita rasa, maksudnya tu dah rasa, bila kita tak selalu buat perkara yang sama hari-hari, dia dah rasa satu keceriaan. Kita yang kena mencipta keceriaan untuk diri kita. Kita tak boleh minta orang lain buat, tapi kita kena mencipta diri kita, kita yang menentukan kita nak ceria ke tak, kita nak bahagia ke tak. Semua bergantung pada diri kita. Maksudnya bila dengan rutin harian ni pun, kalau kita rasa dah bosan lah, buat kerja tu, buat kerja lain lah pula. Contoh macam yang kedua ni, laraskan laluan jogging. Contoh hari ni, aku sekarang viral naik basikal kan.
Okay, kalau biasa nak katakan jalan ke Melawi contoh, hari ni kita mungkin boleh lalu ke jalan jauh sikit, jika sampai ke kata apa yang tempat viral tu, jalan mengaji mungkin jauh sikit, ataupun berancang kalau nak tu kalau you berbasikal, kalau jalan kaki mungkin hari ni lalu ke taman dalam UMK, mungkin esok boleh lalu taman luar UMK. Tu mungkin salah satu yang tak buat benda yang sama. Satu beberapa gambar baru tu, yalah, kalau biasa kita bosan nak tengok gambar ni je, bulan depan kita tukar gambar lain pula. Kita mencuba sebuah restoran baru ni contoh, kan sekarang kan kalau dalam FB ke apa, kalau ada viral tu, kita boleh, tak salah untuk kita pergi mencuba sesuatu baru. Kita boleh, bila kita cuba sentiasa create benda baru dalam diri, kita dah rasa, kita dah pernah rasa dah macam ni. Maksudnya momen-momen yang kita cipta dalam diri kita boleh membuat kita bahagia. Kita yang kena tentukan semua tu, bukan orang lain. Okey. Tips seterusnya Kak Zee. Okey, terima kasih Haimah untuk rutin yang tidak membosankan. Sebenarnya untuk maklumat bersama rakan-rakan yang sedang menyaksikan, rakan-rakan syurga sekalian, slide ini dibawakan khas oleh Puan Haimah sendiri. Dia buat walaupun sebagai seorang penolong pegawai psikologi, buat sesi kaunseling. Pada masa yang sama juga, Puan Haimah ni dia tukar rutin dia buat bukan buat sesi kaunseling, tetapi pada masa yang sama mencuba sesuatu dan akhirnya menghasilkan satu slide yang bagi saya cukup menarik untuk kita saksikan bersama dengan infografiknya, dengan susunan orang kata apa, kartun-kartun dia yang menariklah bagi saya, sebab benda-benda macam inilah yang akan mengurangkan daripada kita memikirkan stres kita, memikirkan masalah kita. Okey, berbalik ke nombor 9. Okey, panjang pula Azri ni. Baik, elakkan alkohol dan dadah. Minimumkan penggunaan alkohol dan elakkan daripada ubat-ubat lain lah. Yang seterusnya, kadang-kadang seseorang itu mengambil alkohol dan ubat-ubatan lain untuk tetapi pada hakikatnya alkohol dan ubat-ubatan lain hanya memburukkan masalah. Maknanya biasanya kalau orang menghadapi masalah, dia akan mengambilkan alkohol. Tapi bagi kita Muslim semua ni agak-agak nauzubillah lah, jauh dengan menggunakan alkohol. Tapi kalau dadah ni biasanya orang ambil lebihan lah, ubat-ubatan lah, menjadi penyalahgunaan dadah, penyalahgunaan Panadol dan sebagainya, ubat batuk dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan sebenarnya anda semua mengambil benda ni, sahabat-sahabat sekalian, adalah untuk mengurangkan daripada sekabut tu tadi. Bila minum benda tu tak memikirkan. Nak jadi seperti umur kurang pada 12 tahun, tak boleh lah tuan-tuan dan perempuan kan. Orang kata dunia kata pergi, kubur kata mari lah. Tak boleh lah lagu tu. Kita kena ambil hakikat sebenar. Semakin lama umur kita semakin meningkat senja. Jadi elakkan daripada mengambil lebihan ubat-ubatan kecuali dengan saranan pihak KKM itu sendirilah. Sebab biasanya kalau orang mengalami simptom-simptom DAS ini dan pernah mengikuti psikiatris ini, perkhidmatan psikiatris ini, biasanya akan ada dos-dos ubat yang diberikan agar untuk mengurangkan DAS yang dialami oleh pesakit itu sendiri. Okey, silakan Puan Aimas untuk yang perkara ke-10. Seterusnya kita adalah sentiasa dapatkan bantuan. Maksudnya mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Itu kena ingat. Bukan kata bila kita dirujuk sesiapa pun kita rasa ini ada masalah lah. Tak. Sebenarnya kalau kita pergi rujuk kepada yang betul, yang tempat yang sebetulnya, itu adalah kekuatan untuk diri kita sebab kita rasa kita nak berubah. Kita rasa untuk cari sesuatu yang terbaik untuk diri. Itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kena ingat, bukan kata aku ni, bukan kata nak tunjuk, nak aib kita, aku ni tak pandai ni, tak dikawal emosi lah, tak. Kerana sebab kita sayang diri kita lah, kita kena cari bantuan untuk jaga diri kita, jaga emosi kita. Okey, adalah penting rawatan, perlu diingat, rawatan ni, kalau kita lalui rawatan, tak kira rawatan apa sekalipun, dia sebenarnya memang berkesan. Janji kita lalui secara berkala dan rawatan yang sebetulnya, bukan rawatan yang orang kata yang ada juga yang salah. Kita tengoklah yang sebetulnya yang macam mana. Okey, orang yang mendapatkan rawatan yang sewajarnya boleh pulih dari penyakit mental ni yang memang dah ada orang kata dah buat sedikit lah. Orang kata yang orang yang lalui rawatan ni dia akan pulih. Maksudnya dia akan lalui kehidupan yang baik. Tapi memang dia kena lalui rawatan yang sebetul-betulnya lah. Okey, sini memang kita tekankan, masa saya beritahu tadi, memang apa yang kita rasa dari diri, kita jangan kata simpan dalam hati, simpan saja, simpan apa rasa kita rasa tak puas hati ke rasa ni simpan.
rasa sedih dia bahaya. Dia akan lagi efek kata lagi teruk. Jadi semoleknya kita carilah sesiapa yang kita rasa kadang-kadang kalau ada kawan pun mungkin sekadar untuk meluahkan boleh, tapi kalau kita rasa untuk betul-betul rawat diri, kita boleh rujuk kepada yang tempat yang bersesuaian lah. Kalau di JMK ni kalau pihak staff kita mungkin rujuk kaunselor HRD lah, Cik Farhan kan. Tapi kalau anda rasa selesa dengan siapa anda rasa, itu tak salah lah untuk anda rujuk sama ada Cik Nik ke, Cik Aida ke, Cik Azri ke. Kalau ada mungkin yang dengan saya boleh, tapi kita ada seorang lagi penolong gawai Cik Afif lah. Mana-mana pun anda rasa boleh lah. Kalau rasa dekat, kalau rasa malu dengan kami pun mungkin boleh rujuk kepada kaunselor yang di luar sana. Kita ada NGO, kita ada kaunselor kat hospital, itu pun boleh. Nanti kita dapatkan bantuan. Okey. Itu sajalah Cik Azri dari saya. Okey, terima kasih Puan Aimas di atas kupasan sentiasa dapatkan bantuan. Maknanya kalau sebut bantuan-bantuan di sini ni betul kata Puan Aimas, bukan satu kelemahan. Sebaliknya kita cuba bantu di situ. Sebab tu kalau dalam mana-mana satu-satu sesi kaunseling dan sebagainya, soalan yang saya akan tanya, awak nak perlu bantuan saya ataupun tidak? Itu soalan saya. Kalau dia kata nak, kita akan cuba bantu. Kalau saya tak nak, orang tak nak buat apa lagi, kita nak terhegeh-hegeh kan. Tapi nak tak nak kita kena pantau juga dia sebenarnya. Kita tak boleh sewenang-wenang begitu. Maknanya kita kena refer ke mana-mana individu ataupun mana-mana kaunselor ataupun mana-mana pegawai psikologi yang boleh membantu kita punya klien tersebut lah dalam menangani isu-isu yang dihadapi. Baik Muhammad, next slide. Q&A rasanya kot. Rasanya kita pun dah sampai ke penghujung rancangan kita pada hari ini. Q&A mungkin ada rakan-rakan sahabat syurga di luar sana ada nak tanya soalan ke ataupun nak berkongsi mengalami situasi DAS dan mungkin boleh berkongsi tips yang telah dibuat. Ilmu yang bermanfaat ini di bulan Ramadan khususnya mungkin salah satu peluang untuk kita tingkatkan amalan kita lah selain daripada berpuasa dan sebagainya. Dan untuk maklumat bersama 10 tips tu tadi bukan kata sebut amalkan semua, tidak. Maknanya salah satu pun dah cukup sebenarnya. Agar kita, yang penting kita dalam keadaan berdisiplin mengamalkan sesuatu tip tersebut. Jadi kita buka soalan kepada mana-mana rakan-rakan, sahabat-sahabat syurga. Nak tanya soalan ke? Sebelum kami menutup tirai perkongsian kami berkaitan dengan DAS, PHQ dan juga GHQ. Pak Mas? Ya. Ada soalan ke ataupun ada saya terlepas ke ataupun terdengar suara-suara soalan ke? Terdengar suara-suara mistik ke? Tanya soalan. Bahaya juga kan dia, takut Pak Mas terdengar ke? Tak ada ke? Kepada peserta yang ingin bertanyakan soalan, bertanyakan soalan kepada Cik. Kemah Tuan Effendi. Masuk lalu. Ni orang kata saling melengkapi ni hebat. Nampak sunyi ya Cik Azri? Rasanya masing-masing tengah muhasabah diri, mungkin menilai diri sendiri Cik Effendi kot. Kita tengok diri sendiri bagaimana. Jadi benda tu yang diamalkan, alhamdulillah. Maknanya ilmu Cik Effendi, apa yang kami dapat daripada program-program yang kami ikuti sebelum ini, inilah di antara sedikit sebanyak yang boleh kami kongsikan. Sedikit banyak ke lebih ke, saya minta maaf banyak-banyak lah sebab benda ni semua saya cerita ni adalah untuk diri saya sebenarnya, sebab saya manusia yang lemah, insan yang lemah dan perlu lakukan penambahbaikan untuk diri sendiri agar ilmu ini boleh dimanfaatkan ke generasi seterusnya. Jadi Puan Aimas ada apa-apa tak nak nyatakan sebelum kita menutup tirai rancangan kita atau agenda kita? Puan Aimas ada pesanan apa-apa tak untuk rakan-rakan kita, sahabat-sahabat syurga di luar sana? Kalau dari saya pun gitulah, kita cuba yang terbaik, tapi segala kelemahan tu boleh diatasi. Dan ni kita sendiri yang rasa nak ubah diri. Kita sendiri yang ada rasa untuk buat perubahan untuk diri, untuk jadi yang terbaik untuk diri dan orang lain. Sajalah daripada saya. Okey Puan Aimas, terima kasih Puan Aimas. Dan saya sekali lagi mewakili sahabat-sahabat dari kalangan
para kaunselor di UMK khususnya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Urustia kerana menjemput kami ke program kali ini, perkongsian kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh kami ini bermanfaat untuk semua dan dapat diadaptasikan oleh kita semua, khususnya pada diri saya sendirilah, agar kita dapat mengurangkan kes-kes kecederaan emosi, keparahan emosi ini ke arah untuk membina kesejahteraan mental. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri selaku manusia biasa sahaja. Seringkali melakukan kesilapan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa saya, dan kepada para peserta yang sedang mengikuti rancangan ini, program ini, saya doakan agar anda sentiasa berada dalam rahmat Allah, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan nikmatan yang paling besar, iaitu nikmat sihat, agar kita boleh terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekian, salam hormat dan assalamualaikum. Terima kasih dan saya serahkan kembali kepada Encik Effendi. Silakan. Terima kasih.